Bila Ustaz sebut ni, saya tiba-tiba teringat salah satu hujah lah kan daripada geng-geng Asy'ariyah ni kan. Kita kalau nak belajar ilmu matematik contohnya, kita kena jumpa pensyarah matematik, kena pergi universiti. So dia ambil pendekatan macam tu. Kalau nak kenal Asy'ariyah, kita mesti berguru dengan orang Asy'ariyah. Kita tak nak beramal dengan bila kita belajar matematik, kita beramal dengan ilmu kira-kira berkenaan. Bila kita belajar tentang Asy'ariyah, nanti kita nak beramal dengan Asy'ariyah. Kami tak nak beramal. Kami tak nak patah balik ikut benda yang bertentangan dengan salafus soleh. Cuma bila awak claim kami punya fahaman begini, tapi ulama-ulama mazhab awak cakap lain, dan saya nak pegang awak ke sana. Itu benda salah, benda tak boleh timbul. In a world full of noise, one voice stands above the rest. The voice of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. His timeless words now grace our billboard in Malaysia, reminding us of the timeless guidance that leads us through difficulties in life. Be part of a broader cause to spread the message of Islam. Subscribe to our newsletter at alkhadam.com/NMC Billboard and support the journey of new Muslims today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan satu episod Unplugging Today's Issue, di mana kita mengulas isu semasa daripada perspektif Islam atau lensa Islam. Alhamdulillah dengan kita hari ini ada tetamu yang special, iaitu Brother Iqmal. Assalamualaikum Brother Iqmal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Brother Iqmal boleh tolong cerita sikit apa kerja Brother Iqmal dan kenapa ada di sini? Alhamdulillah, saya bekerja sebagai staff Al-Khadim. Sekarang saya bekerja sebagai team member dalam finance department, dan alhamdulillah saya dijemput menjadi sebagai tetamu undangan kepada podcast kita hari ini. Terima kasih banyak menjemput saya. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba boleh masuk? Sebab minat topik-topik hari ini, podcast ni Nampak gaya topik kita hari ini menarik dan sangat panas untuk dibincangkan. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita boleh berkongsi sedikit manfaat bersama-sama dengan kita punya podcast hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. Sebenarnya saya yang cadangkan untuk invite Saudara Iqmal untuk datang ke podcast ni, sebab bagi saya masa conversation saya dengan Brother Iqmal baru-baru ni, nampak macam dia sangat tertarik dengan topik ni, dan sangat follow sangat berilmu dengan beliau bab berkaitan dengan, sebab Saudara Iqmal ni boleh baca kitab Arab kan. Alhamdulillah sikit-sikit lah. So at least ada lah basic dengan kami berdua. So bagi saya macam saya jemput dia ke podcast ni dengan niat untuk mungkin dia boleh beri satu perspektif yang lain sikit daripada orang awam. Macam kalau Saudara Ilmi sebagai mu'alaf, saya sebagai orang awam yang confused dengan istilah-istilah ni, dan mungkin daripada Saudara Iqmal insyaAllah masuk sebagai orang awam yang lebih berilmu lah bandingkan kami berdua. So itulah sebab saya fikir macam dia ada 3 level of understanding, fahaman yang berlainan berkenaan dengan topik yang kita akan bincang ni. Jadi saya rasa insyaAllah mungkin akan lebih bermanfaat lah bagi semua lapisan masyarakat. InsyaAllah. Allahumma barik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan juga Brother Iqmal, di kalangan kita di Al-Khadim ni, Brother Iqmal memang dia suka benda-benda isu semasa ni. Dia peka dengan benda-benda macam ni. Kadang-kadang isu yang ada jadi kadang-kadang ada apa-apa isu, kami jugalah tanya Brother Iqmal, jadi macam mana Brother Iqmal hari ni ada isu apa? Alhamdulillah dia dapat sertai kita pada episod kali ni lah. Okay, dan seterusnya ialah co-host saya seperti biasa, iaitu Brother Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga pengarah Hal Ehwal Islam kita di Al-Khadim, iaitu Ustaz Adli Muhammad Saad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. So jadi kita bermula masuk, sebab episod podcast ini mungkin panjang dan boleh dikira dalam lah untuk orang-orang yang first time nak dengar. Okay. Tapi tujuan podcast ini ialah juga untuk membuatkan orang faham. Okay, insya-Allah kan, bukan nak kata dumb it down, tapi macam nak letak dalam general context atau to layman terms. Okay, untuk bagi fahaman orang awam. InsyaAllah. Okay, jadi kita bermula. Okay, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Okay, so episod kita pada hari ini, pada kali ini, ialah berdasarkan
dialog yang telah berlangsung pada Sabtu lepas. Time kita shoot ni Sabtu lepas lah. 26 hari bulan 10. Okay, yang diadakan di Kuips antara Ustaz Saman Ali dan juga Ustaz Piu Hafiz. Piu Faiz. Piu Faiz. Ya. Piu Betul. Hafiz orang lain. Piu Faiz. Sorry, Piu Faiz. Okay, Piu Faiz. Nah, okay. Jadi, topik berkenaan adalah topik mengenai sifat-sifat Allah. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya boleh bagi introduction sedikit lah macam mana dia boleh sampai ke dialog ini. Okay. Dari segi fahaman dan juga sedikit latar belakang sejarah. Okay. Jadi, fahaman debat atau dialog, okay, fahaman tentang sifat-sifat Allah ni, dia bermula, saya rasa lah Ustaz, kalau boleh betulkan saya lah kan, dia mula ada pecanggahan sikit atau perdebatan sikit apabila falsafah Yunani masuk kepada alam dunia Islam. Betul kan? Okey, jadi falsafah Yunani yang siapa? Kadang-kadang kebanyakan orang dah tahu. Okey, cuma saya remind balik lah. Okey, adakah ya Sokrates? Adakah ya Plato? Atau adakah ya Aristotle? Okey, ketiga-tiga ini dia ada relation jugalah. Okey, yang bahawa Sokrates ialah the first generation. Anak muridnya ialah Plato. Dan anak murid kepada Plato ialah Aristotle. Okey, dan benda ini berlaku di zaman Aristotle, iaitu di sekitar 8 sehingga 13 Masehi, kurun 8 ke 8 sehingga ke 13 lah. Okey. Di mana perkembangan Sebelum Masihi kot. sebelum Masihi. Aristotle ialah 384 hingga 322 sebelum Masehi. Masihi tu. Tapi bila time falsafah Yunani tu masuk kan, Ustaz, mereka kata ialah bila dikatakan sebagai golden age of Islam during the Abbasid Caliphate kan, di mana Al-Andalus, Baghdad menjadi tempat pusat ilmu kan, yang dinobatkan sebagai jewel of Islam lah juga. Dan di tempat inilah mereka menterjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab lah. Di situlah datangnya kefahaman tersebut, bermulanya kefahaman tersebut. Dan kefahaman tersebut untuk macam mana nak kata jive, nak bagi orang nak consolidate lah kan, integrasikan kan. So timbullah golongan Mu'tazilah. Dan in response to golongan Mu'tazilah pula timbullah golongan Asy'ari. In that response. Itu secara very simple term lah. Apakah Mu'tazilah? Dia ada banyak-banyak ciri atau karakteristik, tapi antaranya ialah mereka mengagungkan rationalism lah. Dan Asy'ariyah pula datang cakap tak boleh totally rationalism, kena ada sedikit berpandukan, kena berpandukan Quran dan Sunnah jugalah. That is the original context. So jadi datanglah berkurun lamanya punya debat, sampailah ke dialog ini. Dialog ini pula ditimbulkan. Kenapa? Sebab ada yang fahaman akidah. Kita tak boleh lupa tentang akidah yang kita telah sedia ada. Bila semenjak zaman Nabi SAW dan juga golongan dan para sahabatnya, golongan tabi'in dan tabi'in. Kita dah ada fahaman itu juga. So di sinilah dialognya antara fahaman golongan yang salaf dengan golongan yang Asy'ari kan. So kita masuk ke dialog pula lah. So dari dialog itu ia berbincang tentang sifat-sifat Allah, mainly pendengaran dan juga penglihatan.
Jadi saya serahkanlah intipati dialog tersebut secara ringkasnya kepada Brother Kiki pula. Okay. So bismillah. Test. Okay. So benda ni timbul kerana PU Faiz sebenarnya yang mencabar Ustaz Samad Ali kerana dikatakan Ustaz Samad Ali fitnah terhadap manhaj Asy'ariyah dengan macam-macam claim lah. So benda ni timbul sebab tu lah. Walaupun sebenarnya asalnya kalau ikut dalam dialog tu sebenarnya Ustaz Samad Ali sendiri pun tak nak berdialog ni sebenarnya, tak cadangkan berdialog ni sebenarnya, tapi disebabkan ada permintaan jadi disahutlah permintaan tu, insya-Allah. So dan bagi saya macam dia satu dialog yang bagus lah sebab dia nampak perspektif antara perspektif akidah Salafiyah dan akidah Asy'ariyah. Dan bila saya sejujurnya saya sebagai orang awam lah kan, saya dengar balik dialog tu 4 jam setengah tau, 5 jam tau sebenarnya. Saya tengok pun saya tak tengok, saya rasanya saya tengok live. Saya sempat tengok 1 jam je, lepas tu saya tak boleh ikut. Saya sebagai seorang awam, saya sempat tengok 1 jam je waktu live tu. Lepas tu saya tak boleh follow. Satu masalahnya bagi saya lah sebagai seorang awam, sebab mereka banyak gunakan istilah-istilah yang saya memang tak faham langsung. Macam antara istilah mereka pakai dalam pembentangan Ustaz Samad Ali berkenaan dengan konsep at-ta'alluq ataupun ta'alluq tanjizi qadim, solihi qadim, tanjizi hadis. So benda tu macam saya kena pause kejap, tengok Google jap apa benda maksud ni kan. So jadi macam kenapa dia jadi macam timbul persoalan sebab saya macam faham Islam ni agama yang mudah. So Islam ni it should be something yang bila kita dengar sekali kita terus faham. Sebab saya ambil faham macam bila dalam podcast dalam dialog tu bila menyebut tentang cara kita faham sifat Allah Maha mendengar, Maha melihat, sifat Sami' dan sifat Basir. Kita ambil sedia ada lah. Kita ambil as what it is lah. Macam mana tu terpulang kepada Allah lah dengan keagungannya, keesaannya sendiri. So itu satu benda lah. And then kedua, macam ada beberapa point sebenarnya yang bagi saya macam saya nak question lah kepada antara poin-poin yang daripada PU Faiz yang menyebutkan berkenaan dengan sebenarnya salah satunya adalah berkenaan dengan konsep amrul iktibari lah. Itu pun saya pun tak faham juga. So amrul iktibari ni apa yang saya faham adalah ia adalah satu benda yang hanya dalam kepala otak kita je, yang jadi dalam akal kita saja. Itu yang saya faham. So itu again balik pada first point lah, macam banyak guna istilah-istilah yang kita sebagai orang tak faham. Kenapa perlu ada benda-benda macam ni? Itu satu. And then seterusnya pasal dan seterusnya pasal kenapa dialog ni perlu berlaku in the first place? Kenapa manhaj Asy'ariyah ni mereka menimbulkan persoalan-persoalan ini? Macam bila kita bila akidah Salafiyah bila bila dapat sifat Allah Maha mendengar, Maha melihat, they take it as it is. Tapi kalau akidah Asy'ariyah dia kena tanya, bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Apa bermakna macam mereka cuba menyamakan, mereka cuba faham Allah on the context kita sebagai makhluk Allah. So itu dia kata macam dia tak boleh ada persamaan Allah dengan makhluknya, dengan ciptaan. Sebab itu adalah satu perkara yang baru dan Allah tak ada benda yang baru. So saya tak faham Ustaz. So Ustaz, boleh Ustaz cerita ke Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara keseluruhan sebenarnya daripada asal benda ni timbul sebab macam yang Helmi sebutkan tadi kan, daripada asas logik falsafah Yunani, dia masuk kepada Mu'tazilah, dia turun kepada sebahagian daripada Asy'ariyah, ambil sebahagian Jadi kita tengok juga Asy'ariyah ni mutaqaddimin atau mutaakhirin. Asy'ariyah yang awal atau Asy'ariyah kemudian, pasal dia ada beza. Ala kulli hal, jadi bila perbahasan ni sebenarnya dia benda ni secara asalnya saya ada tengok video yang lama yang oleh Tuan Guru Saleh Musa yang meninggal dekat Kedah, rahimahullah SWT rahmati dia. Kemudian ada juga yang macam buku Ustaz Muhadir Jul tentang sifat 20. Jadi diorang pun ada sebenarnya pembezaan dia macam ni. Ayat dia bila dikatakan Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat, mendengar tapi tak mendengar. Benda ni Mu'tazilah punya fahaman. Tapi benda tu ada sikit terkesan pada Asy'ariyah yang terkemudian
Diorang sebut benda yang lebih kurang sama. Dia tak nafikan kalimah. Kalimah melihat, mendengar dia tak nafi. Tapi dia nafikan tentang kejadian benda tersebut. Jadi diorang datangkan dengan kalimah, Allah tak melihat tapi pelihat. Allah tak mendengar tapi pendengar. Apa? Itu macam main terma je ustaz. Ya, macam terma. Actually terma lah. Yeah. Because the term lah. Jadi term tadi tu lebih untuk justify idea mereka ada. Untuk kata bahawa apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk buat. Atau tak boleh ada keserupaan langsung. To deny at all. Tak ada rupa keserupaan langsung. Kita ahli sunnah, kita dah ada asas. Asas kita, bila kita ithbat, kita tetapkan apa Allah tetapkan tentang diri. Allah Ta'ala kata dia melihat, dia mendengar. Maka kita kata Allah melihat, mendengar. Cuma kita tetapkan tanpa sebarang penyamaan dengan makhluk atau contohkan. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Itu first part. Kemudian bila kita tak nak Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk, tak nak ada contoh, kita datang pula part kedua. Part kedua kita sucikan Allah daripada keserupaan makhluk, tapi tanpa taktil atau tanpa takwil. Tanpa taktil, yakni kita abandon the meaning. Abandon the meaning, maksudnya makna tu tak ada. Kita buang. Sebab Allah Ta'ala sebut lepas, dia kata laisa kamitslihi syai'. Dia sebut wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebab nak bagi tahu kita mendengar melihat tu ada. Tapi janganlah kamu nak bersihkan Allah dari makhluk sampai kamu buang semua yang apa Allah Ta'ala kata tentang diri dia. Kita boleh tak samakan cara, tapi tak boleh buang makna. Okey, di sini yang bila perdebatan yang dialog yang Kiki follow 5 jam kan. Okey, benda tu sebenarnya based on that. Tajuk dia adalah bila mana golongan Asy'ariyah yang terkemudian. Saya sebut terkemudian ni sebab yang kalau yang awal kita ambil dia lain. Macam Al-Baqilani ke, Abu Hasan Asy'ari sendiri ke, ataupun Abu Hasan Al-Bahili ke. Kan? Dia akan ada perbezaan apa mereka kata dengan apa yang kemudian. Bahkan Imam Ghazali yang 500 lebih pun dengan yang kemudian pakai ni pun ada beza. Signifikan ke perbezaan ni? Maksudnya sejauh mana? Okay, perbezaan ni sini pasal apa tahu? Tajuk dia tadi, bila kita kata kalau kita pegang cara salafus soleh, Allah mendengar, Allah melihat, settle. Tapi bila sambungan-sambungan dah. Tapi bila kita kata dia boleh persoalkan. Sebab apa tahu? Bila dia deep thinking about Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bila kata Allah Taala mendengar. Okey. Tajuk mendengar dengan melihat, dia mesti ada yang didengar, ada yang dilihat. Dan apa yang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita manusia ni kita faham. Macam sekarang ni kita ada kat sini. Kita dengar dan kita lihat siapa depan kita. Semalam tak adalah. Hari ni ada. So diorang try to nak faham macam mana yang Allah Ta'ala punya melihat dan dengar. Adakah yang semalam yang tak jadi lagi ni ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Sebab semalam tak dengar. Kalau tahu lain, pengetahuan lain. Bila kata Allah Ta'ala mengetahui, memang sebelum jadi pun Allah Ta'ala tahu. Tapi bila soalan benda mendengar, kena ada didengar, baru kata mendengar, baru kata dia mendengar sekarang, ataupun dah semalam dah dengar dah. Dekat sini yang kenapa timbulnya tajuk. Di sini kenapa yang keluar istilah ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi qadim ni datang keluar sebab kerana mereka nak justify, nak logikkan tentang bila Allah Ta'ala buat benda tu sekarang, mana daripada kita keluar perkataan kita sekarang. So Allah mendengar macam mana? Ini sebenarnya benda yang sebenar kalau ikutkan. Imam Malik dah larang awal-awal. Bila dia kata al-istiwa maklum, wal kaifiyah ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul atau majhul. Dua kalimah Wasu'alu an hadha. Wasu'alu imanu bihi wajib. Wal imanu bihi wajib. Su'alu an bid'ah. Mana istiwa tu maklum. Engkau tahu, aku tahu. Tahu. Kaifiyah Tahu maksudnya di situ. tahu. Tahu tu maksud istiwa tu begitu. Ya, Kalau bahasa Melayu kita boleh translate dia bersemayam. Bersemayam lah. Ada setengah orang istiwa tak boleh translate. Dekat sini yang bila tak nak translate tadi, dia taktil. Sampai Dia abai masa dia bila dia tak nak translate, masa dia abaikan. Dekat sini akan bila aplikasi balik pada mendengar, melihat. Sami' basir, orang terjemah apa? Itulah. Tak ada maksud. Sebab apa tak ada maksud? Okey, kat sini dia panggil taktil.
Sebab yang kita tak tahu adalah cara. Bukan masalah maksud kita tahu. Dan Allah Ta'ala melihatlah, mendengarlah. Cara tak tahu, tapi sekarang ni diorang masuk pada cara. Jadi Ustaz sekejap, kita rewind back sikit lah. Apanya yang boleh jadi punca dialog ni? Okey, pasal tegur dah betul tadi. Buat okey. Bila saya kata mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, atau mendengar tapi tak mendengar, melihat tapi tak melihat. Ini semua Mu'tazilah punya. Sebab tu kenapa kalau perasan ketika penjelasan diberikan oleh Ustaz Saman Ali, dia sebut berkenaan masalah di dalam Asy'ariyah sendiri, mereka berpecah pendapat tentang sama' dan basar Allah Ta'ala ni, adakah di ilmu atau tidak. Adakah dia ziyadah ataupun dia sendiri adalah sebahagian daripada ilmu Okey, tu? adakah dia tambahan daripada ilmu ataupun dia memang dalam ilmu tu sendiri. Bila kita kata ilmu, kita samakan mendengar, melihat, mengetahui itu satu je, itu mengetahui. So sebenarnya benda tersebut tak ada makna lah. Ini memang kerja-kerja filosofi. Filosofi. Memang kerja-kerja filosofi. Sebab tu bila Kiki dengar macam istilah dia kata macam ni, dia cuma nak justify untuk nak kata, sebab nas Quran dan hadis datang tentang bahawa Allah sedang mendengar, sedang melihat. Sifat Allah mendengar melihat satu benda pada zatnya. Perbuatan itu ada. Mereka tak nak terima Allah buat perbuatan mendengar melihat. Lepas tu kalau Kiki perasan ada soalan timbul, dia tanya pada Ustaz Zaman Ali, adakah sama' basar ni, adakah sama' Allah Ta'ala ni sifat zat ke sifat af'al? Fi'li ke zati? Sedangkan bagi kita, Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat mendengar. Kemudian dia melakukan perbuatan mendengar tadi. Macam dia kata dalam Quran, dalam surah Mujadalah ayat pertama. Allah kata, qad sami Allah, dia telah mendengar Allah Ta'ala. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, kata-kata wanita yang mendebat kau tentang suami dia. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar perbualan kamu berdua. Perempuan tu nama Khawlah binti Tha'labah. Dia mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia. Dia dah tua, suami dia zihar dia. Maksud suami dia kata pada dia, punggung kau macam punggung mak aku. Okay, that word dalam bahasa Arab is something that menyebabkan perempuan tu akan tergantung tak bertali. Nak sentuh, suami dah samakan dengan mak. Nak cerai, kata tak cerai. So bini tergantung macam itulah. So perempuan tu kata, ya Rasulullah, dia makan dah harta aku. Perut aku lahirkan anak dia. Keremajaan aku dah habis. Dah aku tua macam ni, dia zihar aku. Aku ngadu pada kau. Rasulullah diam. Sebab benda ni adalah satu perkara zaman jahiliah. Cara perceraian atau cara penggantungan tu valid. Nabi tunggu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, bagi hukum baru Nabi jawab. Tapi permulaan tu Allah Ta'ala kata, telah mendengar Allah kata-kata wanita yang, okay, soalan, wanita tu kata-kata bila semalam, kemarin, hari ni? Hari ni lah, hari yang berlaku lah. Yang mendebat engkau tentang suaminya. Dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Sebenarnya itu berlaku sekarang lah. Kita tak perlukan kepada masalah, semalam kenapa tanya? Question kenapa? Semalam dah tahu, dah dengar ke belum? Sebelum terjadi, adakah dah dengar? Kenapa tanya soalan tersebut? Sekarang lah, besok-besok lah. Lepas tu bila kita lihat, kadang-kadang bila ini konsep dia, punca ni semua ni, balik pada filosofi tadi, kerana mereka dah letak pada Allah Subhanahu Wa Taala satu kaedah. Contoh dia tak boleh berarah, tak boleh dikuasai oleh tempat, oleh masa, Ni tak boleh ada benda baharu. So benda ni kalau tak silap saya dalam Asy'ariyah satu benda popular kita panggil dia maqulah asyarah. Betul tak? Ya. Ataupun maqalatul ash ataupun oleh Aristotle. Aristotle lah. Atau kalau Jawhar Aristotle kita panggil dia ada arat. 10 categories. Ya betul. Okay. Dia dalam dia mendefinisikan objek atau things atau matter. Dia kata macam ni. So diorang pula yang problem dia dalam sebahagian besar mutaakhirin ulama Asy'ariyah, diorang ambil kata-kata Aristotle tadi sebagai guideline untuk menafikan apa bukan Tuhan. Bila ada ini bukan Tuhan. Contoh ada macam dia kata, siapa kata Allah Ta'ala atas arash, maka kata Allah Ta'ala bertempat. Bertempat maka makhluk. Penafian Allah Ta'ala dilihat hari kiamat. Punca sebab tu juga. Bila kita kata dilihat, dia mesti ada depan kita. Sebab kita bukan ada mata belakang. Mata manusia kan depan. So jadi bila kata Allah Ta'ala lihat, dilihat depan dengan mata. Diorang kata tak boleh sebab bila kita lihat, mesti benda tu bertempat. Bila bertempat, dia kuasai oleh masa dan tempat, maka dia makhluk, maka dia bukan Tuhan. So basic ni yang diorang
jadi kelang kabut sebab diorang dah ada idea. Saya ingat Ustaz Dr. Umar Muhammad Noor. Dia ada kata bahawa Quran dan hadis tadi diukur dengan kaedah-kaedah akal yang telah disepakati oleh mereka. Oh, jadi maksudnya Ustaz, Mereka ni siapa? Sorry. Mereka ni Asy'ariyah lah. jadi maksudnya Ustaz, dia orang ni bila dalam memahami ayat-ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat ni, dia orang dah set up satu konsep ataupun Yeah. satu struktur, Yeah. Sekarang bawa Quran ukur dengan Ya, standard betul. ni. Jadi orang marah kita bila kita kata dia dahulukan akal, tapi inilah realiti dia. Kalau jumpa kita tanya soalan, kenapa orang nak nafikan Allah Taala berada di atas arasy? Sehingga Allah Taala kata di atas arasy. Diorang akan datangkan dengan kalau arasy tu tempat dia ke start, tempat, kalau masa tempat. sebagainya. Ya, Bahkan baru ni kita waktu time kita ada NMC punya open day. Jadi abang seorang tu datang duduk dengan saya. Dia tanya soalan ni. Saya kata, bang, kita kata Allah Ta'ala tak ada kuasa masa tempat. Tapi bila Allah Ta'ala cerita tentang hari dia jadikan, ketika dia jadikan langit dan bumi, siang malam tak ada lagi Langit dan bumi jadi baru ada siang dan malam. Baru ada hari yang kita faham. Tapi Allah Ta'ala kata dia jadikan langit dan bumi dalam 6 hari. masa 6 hari. Fi sitati ayyam. So siapa yang kata ada masa? Pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni kata ada masa. Yang kau sibuk menafikan. Kenapa? Bahkan Allah Ta'ala bagi tahu pula hari di sisi Allah Ta'ala tu satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kamu bilang. So Allah Ta'ala bagi tahu tentang dirinya, kita nafikan sebab kaedah akal tadi. So basic bila Kiki dengar kelang kabut tu, yang datang dengan ta'alluq lah, kalau dengar sekarang siapa dengar sebagainya, bila dengar sekarang ni macam mana, dengar sebelum ke tak selepas, everything is about diorang dah ada peraturan. Antara peraturan ni tadi macam kisah lah, Allah Ta'ala ada pendengaran, sifat mendengar, kita setuju. Pada zat Allah Ta'ala ada. Tapi persoalan ketimbul bila orang tu bercakap sekarang. Allah dengar sekarang kan semalam. Dia orang pergi soal benda tu. Bagi dia kalau dia kata benda yang Kiki buat sekarang, ia adalah benda baru. So kalau Allah Ta'ala punya pendengaran sekarang, baru juga. So baru dengan baru. Kalau Dia, apa problem dengan baharu tu sebenarnya Ustaz? okey, pasal bagi dia orang dah ada tau satu idea macam yang ada seorang pensyarah kot, dia share yang dia tentang masalah dia kata Aristotle dan Asy'ariyah. Dia buat macam projek slide. Apa tu dia slide dia yang nombor berapa tu dia tulis. Dia kata yang dipegang oleh Aristotle adalah dia setuju Tuhan alam ni ada penggerak, tapi penggerak yang tak bergerak. Dan benda tu problem dia dalam Asy'ariyah pegang ni sama. So, itulah Penggerak konsep yang tak bergerak. Sebab tu dia kata tak boleh bila datang hadis tentang nuzul. Allah turun sepertiga akhir malam ke langit dunia. Dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal diorang dah pegang dengan kaedah akal yang diletakkan oleh Aristotle tadi. Sebab saya pernah dengar sampai satu tahap dia orang ekstrim, dia orang kata, oh kalau Allah turun 1/3 malam, dah tu arasy kosong lah. Ini masalah dia. Sekarang benda tu dah jadi tasbih, dia yang mentashbih. Jadi tasbih ni sebagai tasbih. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Problem ni menyebabkan masalah, dia terpaksa datang dengan reasoning. So apa yang Kiki dengar pada hari berkenaan, yang kata debat tu, reasoning yang diberikan oleh imam-imam Asy'ariyah untuk kata pasal dia akan bertemu dengan Quran. Kalau setakat Allah Ta'ala innallaha sami'un basir, tak ada masalah. Tapi bila Allah kata Allahu yasma'u, dia problem. Sebab ini Allah Ta'ala kata dia ada kerja. Sedang buat sesuatu tu. Dia sedang buat. Jadi dia kata jadi dia pun cuba terbalikkan meaning tadi supaya logik dengan apa kaedah mereka ada. Yang Allah Ta'ala tak boleh buat benda baru. Benda baru tak boleh timbul daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti qadim semua. Kalau berlaku benda baru, dan dia berubah pada zatnya. Berubah pada zatnya, maka dia makhluk. Ini problem ini yang masalah sebenar. Yang Kiki dengar tu sebenarnya reasoning je. Reasoning yang dia cuba bagi untuk justify bahawa benda tu jadi tapi bukan dengan cara yang betul. Itu yang Kiki faham dari kalimah i'tibari tu. Sorry Ustaz. Jadi saya nak sambung sikit. Maybe dia tak berkaitan, sikit lah berkaitan dengan sifat Allah. Okay. Sebab mereka filosofer ni suka berfikir kan. Jadi saya nak lontarkan satu benda supaya mereka berfikir lah kan. Okay. Dia sama, ini maybe bab fiqah. Okay. Khinzir haram dimakan bukan kerana dia tak sihat atau it's because Allah said so. Betul. That is khinzir. Itu fahaman yang kita patut pegang lah, because Allah said so. Betul. Another thing is that
Allah Subhanahu Wa Taala created this world in 6 days. Betul. So how do they takkan nak kira 6 days kot sebab filosofi kan macam mana tu ustaz? Tak, dia ada dia orang terjemahkan epoch. Epoch kan? Dia kalimah dia orang create kata epoch. Fasa atau phase. Tapi cerita dia benda tersebut masih lagi to justify apa yang Aristotle letakkan. Itu je. Mana apa yang Aristotle kata sekian-sekian walaupun nas Quran dan hadis kata ada, dia kata tak ada. Saya ingat macam dia orang kadang-kadang macam kes ni ada yang timbul bila apa Imam Ad-Darimi rahimahullah sebut berkenaan orang yang naik atas bukit lebih dekat dengan Allah SWT. Betul. Yang di bawah tak ada, makin jauh. Lepas tu diorang persoalkan. Saya jawab. Saya pergi kat sidang kalam, saya jawab kat bawah tu. Tapi saya jawab. Dia kata adakah ni menyambut tasbih dengan Tuhan? Saya kata untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa pun yang jauh. Tak ada siapa pun yang tak kelihatan. Pasal kita tak boleh melihat kalau jauh. Tersekat. Halus. Ini kita punya kita panggil apa? Kadar atau tahap. Allah SWT penglihatan pendengaran dia maha kuasa, maha tinggi, maha agung. Tidak ada sama dengan kita punya. Sebab tu bila bila kita kata sini, bila Allah Taala kata pada Musa dan Harun, qala la takhul, Allah kata la takhafa, yang kamu kedua takut, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Sebab dia kamu pergi mana pun tak ada beza untuk bagi nisbah Allah Taala kepada makhluknya. Sebab tu Allah Taala kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat banding dia berbanding urat tengkuk dia sendiri. So jadi bagi nisbah Allah Taala memang tak ada beza. Sebab tak ada siapa makhluk yang jauh, tak ada terhindar atau terlindung, tak ada yang sekat. Adapun bagi nisbah kita, ya. Sebab tu syurga ada tingkat. Sebab kita yang duduk dalam Kita syurga. yang akan ada tingkat. Siapa yang paling bagus, paling baik amal, Tinggi syurga paling atas, Jannatul Firdaus A'la. Yang atap mereka adalah arasy Allah Taala. Siapa yang bawah-bawah lah. Memang untuk nisbah kita memanglah siapa paling atas paling dekat. Bagi nisbah Allah Taala tidak. Nisbah kita ya. Simple terms. Simple. Simple term kan. Simple Untuk nisbah. Jadi benda ni yang masalah. Tadi bila kita kata Allah Taala kata dia mendengar melihat, dan kenapa nak persoalkan? Pasal diorang pasal problem dia adalah diorang tak nak istilah tadi. Sebab saya kata, kalau dia kata orang tanya ada buku, buka ceramah. Senang. Tuan Guru Saleh Musa, kita buka kitab Ustaz Mahathir Jol. Dan tu memang ada istilah. Dia bagi istilah baru. Istilah yang tak pernah wujud dalam Kamus Zaman Bahasa dan Pustaka. Iaitu Allah Ta'ala tak melihat tapi perlihat. Allah Ta'ala tak mendengar tapi pendengar. Sebab apa dia gunakan kalimah tadi? Sebab diorang nafikan kepada hakikat. Iaitu bila kes tadi, bila Kiki kata amrun i'tibari tu kan. Amrun i'tibari maksudnya benda tu dalam akal kita ada. Realiti belum tentu. Bukan secara hakiki wujud dia. Dia kata subuti. Bukan subuti. Macam sekarang kita duduk macam ni kan. Sekarang jam tak jam? Dalam akal kita tengok jam. Ikut jam sekarang ni. Jam lah patutnya. Realiti dia kau kena tengok. Tapi punya orang dah balik kampung. Semalam lagi pergi untuk di Pawali. Hari ni tak ada jam. Kau tak tahu. Kau kena tengok sendiri. So amrun hakiki. Tadi memang berlaku. Amrun i'tibari dalam otak kita je. Mungkin ada, mungkin tak ada. Contoh macam binatang dua alam. Itu amrun i'tibari lah. Binatang yang hidup di air. Tahu? Binatang hidup darat. Tahu? Binatang hidup darat dan air. Dua-dua dia boleh hidup. Tahu? Dia tak mati. Kalau duduk dalam air je tak mati, duduk darat pun tak mati. Mana ada? Oh, tak ada. Tak ada. Benda tu sebenarnya kalau kita buka kitab fiqh, dia adalah sebenarnya inilah, ini amrun i'tibari ni. Saya kata macam ni, persoalan dia timbul macam ni. Kalau kita jumpa binatang air mati di atas, dia dalam air atau mati di darat, dia bangkai halal. Dia air. Binatang air, contoh sotong, Binatang air. Oh, ya. Ikan. Tam. Faham. apa udang, binatang air mati dalam air ke, mati kat darat ke, dia bangkai halal. Apa yang laut muntahkan. Atau muntahkan, ataupun kau tuba. Atau kau tak ada trade. Okay. Okey. Muntah bom. Okey. Apa binatang darat? Mati di darat, bangkai. Mati terapung air pun Bangkai. Okay. bangkai haram. Tadi bangkai halal, dia bangkai halal. Bangkai haram. Okey, dia dua assumption. Kalau binatang ni di darat boleh hidup, di air boleh hidup. Mati terapung dekat atas air. Macam mana? Ini iktibari, benda tak ada.
Mana ada binatang macam tu? Sebab kalau dia kata orang kata penyu. Penyu datang darat, sekejap je bertelur, lepas tu masuk air balik. Awak tahan dekat air darat, mati. Kita, kalau ikutkan kita pun dua alam juga. Dulu waktu dalam perut mak kita lah air. Betul tak? Kan ada logik itu kan? Jadi sebenarnya tak ada. Pasal diorang tengah iftiradi. Dia jangkaan kalau. Faham tak? Benda tu tak ada tapi kalau. Dia orang meletakkan senario-senario. Ya, betul. Itu amrun i'tibari. Maksudnya amrun i'tibari bahasa mudah dia lah senario yang kita cuba letak dalam kepala kita, itulah hasil dia. Benda tu tak ada. Hmm. Benda tu tak ada. Tapi sebab tu yang kita kata akan balik kepada kata-kata Mu'tazilah. Mendengar Tanpa tapi mendengar. tak mendengar. Melihat tapi tak melihat. Kenapa Ustaz? Kenapa kena ada Pasal ilmu itu ni? kononnya nak sucikan Allah dari sifat makhluk. Jadi Kononnya tak nak serupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita perbuatan kita mendengar sekarang, kita ada perbuatan. Bila perbuatan tu kita buat baharu, tadi tak dengar sekarang dengar. Lepas tu Allah Ta'ala semalam tak dengar hari ni dengar. Sama dengan makhluk. Itu cerita dia. Jadi kefahaman saya sebenarnya yang pegangan konsep akidah dia orang ni adalah Allah ni dia punya sifat dia mesti kena qadim sebenarnya masa. Ya, betul. Maksudnya kalau pendengaran dia tu adalah pendengaran yang Baharu? azali. Dia Ya. macam tu. Ya. Dan masalah kita pula adalah macam pendengaran. Dia kena ada stimulus dia macam Betul. kita. Kita bercakap. Ya, Bercakap kita adalah benda kena yang ada. baru. So bila qadim bertemu dengan baharu tu, bila bertemu tu dia jadi benda baharu. So dia orang tak boleh accept tak boleh. konsep tu. Tak boleh. Sedangkan macam ni, kalau kita ikut dalam Quran Karim, Allah SWT sendiri firman dalam surah Al-Anbiya ayat kedua. Allah kata ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidak datang kepada mereka dari sebarang peringatan min dzikrin min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin yang baru. Mana peringatan tu datang lama ke baru? Barulah. Baru. Illa stama'uhu wa hum yal'abun, mereka dengar padanya dalam keadaan mereka bermain-main. Maksudnya Allah Ta'ala sini kata dzikrin muhdatsin, tidak datang daripada Tuhan mereka, peringatan yang baru. Kalau kita terjemah a new reminder, not an old reminder, a new reminder today, this day. Man turunnya Quran ketika hari turunnya Al-Quran tadi. Tak datang pada mereka peringatan yang baru tadi, kecuali mereka akan dengar dan mereka bermain. Dengar padanya dan mereka bermain. Jadi benda ni Allah Ta'ala sendiri sandarkan. Zikr, peringatan yang datang kepada manusia daripada Allah Ta'ala tadi adalah baharu. Ini pelik. Kadang-kadang kita macam Quran kata boleh. Yang kau awak pergi persoal buat apa? You questioning Allah Ta'ala tentang masalah benda tu dibuat baharu ke lama. Kenapa? Just believe. Pasal kita sebenarnya kita beriman untuk beramal. Kita beriman untuk beramal. Bahkan ada persoalan mungkin yang bila kita kata macam panjang sikit kan waktu dalam perbahasan tu, bila Ustaz Saman Ali tanya apa beza sama dengan basar. Ini apa pasal sini dalam geng-geng Mu'tazilah, diorang sini kan innani ma'akuma asma'u wa ara, bila Allah kata pada Musa dan Harun, aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Ini terjemahan kita. Bagi geng-geng tu dia terjemah lain. Sebab dia kata sama' dan basar tadi, macam awal kita kata, diorang pun kata benda ni pengetahuan, ilmu Allah. Bukannya perbuatan Allah, tapi ilmu Allah. Bila kata ilmu Allah, awak kena terjemah ayat tadi apa? Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku tahu. Kenapa nak kena ada dua kali benda berulang? Aku tahu. Aku tahu. Bukan aku dengar, aku lihat. Aku tahu. Mana terjemahan tu akan jadi aku tahu. Sebab tu dia tak boleh bezakan. Sebab balik pada pasal kalau pendengaran penglihatan tu sebahagian daripada ilmu Allah, dan masih tak ada perbuatan barulah. Sebab ilmu ni boleh awal. Tapi kalau kita perbuatan macam melihat, mendengar, dia kena jadi sekarang. Dan Allah Ta'ala sebut tak pernah timbul pun baharu atau lama tadi untuk kita nafi Allah Ta'ala, unless kita balik pada kaedah Aristotle tadi. Berlakunya perubahan benda baru. Itu yang orang tak boleh terima. Itu yang mereka beria-ria duk pertahankan, sebab mereka dah ada kaedah akal bagi kata ini Tuhan. Ini yang bukan Tuhan. Kalau opposite ni baru Tuhan. So anything yang serupa dengan ini, maka dia bukan Tuhan. Sebab tu dia tak terima Allah Ta'ala bersama atas arash. Tak ada terima berkenaan dengan Allah Ta'ala dilihat pada hari akhirat nanti. Maka benda ni timbul daripada golongan Asy'ariyah sendiri. Mereka ada yang kata bukan Allah Ta'ala dilihat macam mana dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dilihat.
Dia kata Allah Ta'ala create dekat mata makhluk tu. Kita ni, Penglihatan. bukan, image. Image dekat sini. So, bila saya kata depan tak ada lah. Mana realiti dia tak ada lah depan tu pasal ada image kat sini. So, Depan tu tak ada lah. dia bertentangan lah dengan hadis Nabi yang innakum satarawna rabbakum. Ya, memang sangat bertentangan. Ini problem sebenar. Jadi orang sendiri pun masalah bila yang Kiki dengar tu adalah cara justified. Mereka nak kata, kami tak nak kata Allah tak mendengar. Tapi kami kata dengar Allah tu macam kami jelaskan. Dia tak nak kata, pasal kalau dia kata Allah tak mendengar, tak melihat, saya nak nafikan daripada kita, jadi Jahmi lah. Kita tengok Jahmi Safwan. Dia punya ayat dia adalah Allah mendengar tapi tak mendengar. Allah melihat tapi tak melihat. Allah berkata-kata tapi tak berkata-kata. Dia nafikan daripada Allah Ta'ala perbuatan. Sebab dia kata ada keserupaan dengan makhluk. Itu problem yang sebenarnya yang Kiki duk dengar lah panjang tu kan. Pada mungkin first 50 minit kot. Yang permulaan pembentangan tu kan. Itu tajuk dia. Sebenarnya bagi orang yang dengar, conclusion yang patut dipahami adalah punya panjang lebar ni hanya untuk justify, untuk kata macam ni, yang saya faham, dia kata bukan kami tolak kalimah tu, tapi kami tak setuju cara. Kaedah. Cara tu ikut cara kami nak. Cara yang kami cuba bentangkan. Maksud dia Allah Ta'ala tak melihat, perbuatan tak melihat, tapi dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Mungkin kita punya penonton yang menonton kita punya debat hari tu mungkin agak tertanya-tanya lah. Banyak kali perkataan diulang-ulang dalam debat tu. Ta'alluq. Macam ta'alluq ni apa sebenarnya? Konsep apa? Sebab masa pada awal debat Ustaz sama ada macam explain sikit yang sifat, ta'alluq, samarah. Macam saya cuba faham sikit. Sifat ni adalah sifat pendengaran Allah yang dia adalah qadim. Maksudnya dia tak ada permulaan, tak ada perakhiran. Dia adalah macam tu Allah. Dengan zatnya. Nah, dan samarah ni adalah perakhirannya adalah Allah mendengar doa tu. Betul. So untuk bridge antara Allah ni qadim dengan kita punya perbuatan baru, dia orang create satu konsep yang panggil ta'alluq. Betul. Adakah betul ke pemahaman saya? Tak ada betul. Dia panggil ta'alluq tadi perkaitan. Tanjizi pelaksanaan hadis benda baru. Perkaitan pelaksanaan benda baru. Sebab tadi kan perbuatan tu baru jadi. So masih nak kaitkan dengan sama Allah Ta'ala dengan benda baru baru jadi. Sebab tu dia kata ta'alluq perkaitan. Tanjizi pelaksanaan. Hadis benda baru. Memang dia nak justify macam mana benda tadi. Macam gila. Balik pada layman. Orang biasa. Allah mendengar lah. Selesai masalah tu. Itulah Ustaz. Saya nak tahu juga. Okay. Let's say kita letakkan bahawa fahaman mereka untuk tidak menyamakan Allah, untuk menyucikan Allah aside. Okay. Jadi another side, sebelah yang lain satu pula ialah untuk bagi orang lain faham siapa itu Allah dan cara mendekati diri dengan Allah. Dia sini. Macam mana Ustaz? Di sini. Cara dia orang basic dia sini. Bila kita kata nak sucikan Allah tu, sebab kita kaedah kita tadi. Kita tanzih Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk, tapi tanpa kita abaikan maksud apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya, tanpa kita terbalikkan atau takwilkan kalimah yang benda Allah Ta'ala cakap pada kita. Sebab kita beriman untuk beramal. Bila kita kata contoh macam yang tak boleh dijawab kan, apa mendengar melihat tu tak boleh jawab. Kalau mendengar mesti suara lah. Saya kan mendengar, saya dengar perbuatan awak tadi. Saya dengar mata awak. Mana boleh? Saya dengar suara lah. Sebab kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Kan dia kata Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Saya puji bagi Allah yang kurnia kepada aku ketika dah tua Ismail dan Ishaq. Kemudian apa dia kata? Inna rabbi lasami'ud du'a. Tuhanku benar-benar mendengar doa, seruan. Seruan dengan apa? Dengan tangan. Seruan dengan apa? Suara lah. Takkan seruan dengan bahu. Tak tahu dengan pedang ke. Dia pusing-pusing. Seruan mestilah dengan suara. Dan beliau tak kata basirun bima ta'malun. Dia amat melihat dengan apa kamu kerjakan. Mana kerja kita dia sangat melihat. Dan alimun bidzatis sudur. Alimun bidzatis sudur.
Alim ada ke alim atas naun pun ada. Tahu dengan apa kamu kerjakan. Ya. Tapi dalam masa yang sama, benda ni tak ada sebarang. Okey, kita beriman tu beramal. Betul. Bila kita beriman tentang tajuk, Allah Ta'ala mendengar. Dan kita jaga lafaz mulut kita. Suara kita bila kita cakap, mengatakan perkara yang tak elok, kita jaga. Sebab Allah Ta'ala dengar. Dan kita jaga tindakan kita, action. Sebab Allah lihat. Dan juga bahkan memanggil Allah dengan nama-nama yang disukai. Nama-nama gaib bukan dengan hu lah. Panggil dengan nama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bila Allah nama yang terbaik, serulah dia dengannya. Jadi kita panggil Allah Ta'ala dengan kita beriman. Sebab tu iman kita untuk amal. Stop. Habis Sampai kita. situ je. Macam kita iman Allah Ta'ala turun sepertiga akhir malam. Untuk kita bangun waktu berkenaan, ya Allah, ya Allah, tolong aku. Untuk kita bangun waktu itu. Itu tujuan kita beriman untuk beramal. Yang mereka ni pergi bahas. Semua itulah tadi, paling asal adalah untuk sebab punca dia apa? Kalau tak ada ayat Quran yang bertentangan dengan kata-kata mereka ni kan, atau kaedah mereka, mereka tak perlu takwil. Tapi kerana adanya ayat Quran yang bertentangan dengan apa yang mereka faham, itu sebab mereka kena pusing. Lepas tu macam apa, saya ingat Ustaz Sama Ali pun dia share kan, bahawa tanjis ta'alluq tanjis al-hadith qadim sebagainya, Saluhi tu yang mula-mula ada kan konsep ini adalah Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ghazali pun tak tahu benda ni. Imam apa Ar-Ramai Juwaini tak tahu benda ni. Abu Hasan Asy'ari tak tahu benda ni. So kira benda ni konsep ta'alluq tanjizi, benda ni adalah ulama Asy'ariyah mutaakhirin yang, Betul. terkemudian yang perkenal. Terkemudian yang buat. Maksudnya benda ni diorang dah konsep baru, diorang cipta lagi benda baru ke atas benda baru. Betul. Tujuan dia paling utama adalah macam Kiki kata, pening kepala tadi kan. Dia kurang faham kot. Dia ceritakan tadi. Dia adalah cara untuk justify. They have, diorang dah ada kaedah, ada rules yang mereka dah pegang. Tapi bila datang Al-Quran atau hadis bertentangan dengan apa rules yang mereka letak, so mereka terpaksa wujudkan satu konsep baru supaya nak jadikan fahaman yang mereka ada tu masih lagi logik, masih lagi relevan dengan ayat Quran yang bertentangan dengan apa mereka faham. Sebab tu yang bila Ustaz Sama Ali tanya kan, bagaimana apa akidah yang difahami oleh ulama Asy'ariyah yang sebelum dia tak jawab. Dia tak jawab. Sebab apa? Tu. Sebab benda tu tadi memang takkan sama. So, sekarang ni yang mutaakhirin yang ada, dia ambil pure ilmu kalam. Berbeza dengan ketika Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia bukan pure ilmu kalam. Dia ada campur aduk pasal dia ikut berkawan dengan siapa. Sebab tu ada yang mereka kata macam ulama Asy'ariyah mutaakhirin ni mereka dah finalize, mereka dah refine. Okay. Refining tu kena jaga sikit. Sebab bukan refining tadi makin baik. Dia refine jadi makin buruk. Ya. Sebab dia kononnya dah Macam ini dah dah buat kira keputusan. konsep, Ini sama macam geng-geng kalau kita panggil apa? Neo Hanabilah, Neo Syafi'iyah, bab-bab berkenaan dengan tajuk yang sama. Dia pergi kata contoh macam Imam Syafi'i tak kata, tiba-tiba yang bawah ni kata, terus Imam Syafi'i kena ikut yang bawah. Mana boleh macam tu? Jadi Ustaz, dia macam ikut pengedaran zaman lah agama dia. Ya, betul. Bahkan bukan perbezaan zaman. Cuma mereka sebenarnya kadang-kadang dalam perkara ni, diorang akan cuba ambil ilmu takhir ni pasal keterlibatan mereka dengan ilmu kalam tu lebih mendalam. Berbanding yang atas, bahagian atas masih dekat dengan athar, masih dekat dengan salaf. So jadi dia tak banyak lari. Tak lari banyak. Malah ada sebahagian daripada ulama mutaqaddimin pun ada yang taubat dan kembali kepada akidah salaf juga, betul. kan. Bahkan macam Imam Ar-Razi ni. Ar-Razi dia kata, ya Allah, iman seperti iman orang-orang tua Naisabur. Dia sendiri pun menangis berkenaan dengan kenapa keterlibatan dia dengan ilmu kalam. Ini akhir hidup mereka. Tapi dalam masa yang sama, yang kadang-kadang kumpulan ni dia kan ambil yang mula lah. Macam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kan bila akhir hidup dia, pegang Sahih Bukhari di atas dada dia sampai dia kata, aku dahulu daripada ini aku terlalai. Aku terlalai daripada ini. Maksud dia, ini semuanya yang kita bimbangkan. Kegemaran pasal yalah, makin jauh daripada Nabi, makin teruklah fahaman atau pegangan masyarakat. So bila kita patah balik kepada asal, kita akan tak jumpa benda ni. So apa yang benda macam Kiki kata dia kan, kepelikan tadi tu, it's really about nak justify saja apa kaedah yang mereka dah pegang. Bukan kerana Quran dan hadis suruh mereka pegang yang tu. Quran dan hadis tak suruh apa kita fikir macam mana mendengarnya Allah Ta'ala benda baru. Tu bila ada yang katakan yang macam kita mengata macam kami menuduh golongan Asy'ariyah ni
memahami dalil nas-nas mengikut kaedah Aristotle. Tapi dia orang nafikan benda tu. Mereka kata macam kaedah Aristotle ni hanya sebagai alat saja. Kita mengaji benda tu mengikut Quran Sunnah juga. Itu soalan macam kalau kita katakan. Macam soalan bila kita kata kenapa nak nafikan Allah Ta'ala di atas arash? Kenapa awak nafikan? Atau nafikan Allah Ta'ala di atas? Sedangkan Nabi kata pada Jariyah, perempuan apa hamba tu, Aina Allah dia fis sama. Ni kita bincang pada podcast lepas kan. Aina Allah fis sama. Nabi iya kan apa dia cakap? Tak ada Nabi kata pun macam salah ni. Masa sama tu maksud dia apa? Nabi tak tanya pun. Nabi kata man ana anta Rasulullah. Nabi kata bebaskan dia beriman. So simple as that. Sebenarnya cara pemahaman agama ni sangat mudah. Merumitkan keadaan ni wallah alam mungkin bagi saya lah secara peribadi. Kita dah merdeka berapa tahun? 67 tahun kan. 67 tahun kita merdeka. Tapi perkembangan umat Islam kita di Malaysia ni untuk orang bukan Islam masuk Islam ni amat lemah dan lambat. Kan? Kalau dia kata belah kita di Malaysia Barat ni, kecuali dia ni masuk Islam dulu. Kemudian yang lain tu kebanyakannya kahwin masuk Islam sebab perkahwinan. Banyak kita jumpa yang masuk Islam sebab nak kahwin. Okey. Kalau belah Malaysia Timur, Sabah Sarawak, ijtihad Islam tadi sebab duit. Ni kalau orang cakap kita ada bukti. Yang datang syahadah semua syahadah. Kan? Tapi sebenarnya duit je. Kalau di Eropah saja atau di Barat, banyak yang masuk Islam tu kerana belajar. Dan kita kadang-kadang kita tertanya juga dengan manhaj yang kita ada yang sekarang nak diperkukuhkan menjadi satu RUU. Apa benda kerja dakwah non-Muslim yang kita dah buat? Kalau dengan manhaj yang ada ni, dibahaskan ta'aluk, tanjizi, qadim, hadis sebagainya, berapa ramai orang bukan Islam akan masuk Islam? Dengar macam nak beriman ni? Beriman dengan cara masalah. Ini kita mengejek. So realiti dia adalah ini yang kita nak faham. Hatta saya yang alhamdulillah Allah izinkan saya lahir dalam keluarga Islam. Bila yalah yang belajar dalam buku teks pendidikan Islam lah, tapi bila kita dengar pengajian akidah di masjid, bila duk bincang bab sifat ni, saya macam apa yang ustaz ni nak cakap kat kami sebenarnya. Jadi tu yang kadang-kadang kitab yang tebal ni 2-3 tahun pun belum habis. Adakah ini fahaman orang awam? Bukan. Fahaman orang awam, itulah sebabnya kenapa di ujung tu kan. Ustaz Zaman Ali pergi letak kata-kata Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ni dia adalah sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Kira dia kata bahkan dia guru Imam Ahmad. Guru Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Man za'ama, siapa mendakwa annallaha ar-Rahman al-'arsy istawa, bahawa Tuhan Maha Penyayang di atas arah bersemayam, bi khilafi, bercanggahan apa yang dalam hati orang-orang awam, maka dia Jahmi. Dia seorang pengikut Jahm bin Safwan. Mana maksud dia apa yang orang awam faham tu, itulah sebenarnya yang mudah dan juga itulah yang sebenarnya disuruh oleh agama. Sebab Al-Quran Karim ni kalau kita simpulkan, bila macam orang kata tak tahu kalimah sami' basir tu maksud dia apa. Quran ni Arabiyyin mubin kot. Arab yang nyata. Datang pada tangan mereka jadi Arab yang tak nyata. Jadi macam perkataan yang simple pun jadi sangatlah confusing nak faham benda tu. Sebenarnya simple je. Mendengar melihat lah. Kenapa nak pergi persoalkan cara pula? Itu yang mereka kata macam ini adalah tugas. Ini adalah kenapa Allah beri kita akal untuk kita berfikir. So berfikir sampai kena fikir sampai dalamnya apa maksud sirat tak perlu. Itu sebab tu yang kata-kata Imam Ar-Razi sendiri. Allahumma iman. Ya Allah, iman seperti imannya orang tua Naisabur. Orang tua Naisabur ada bincang agama macam diorang? Tak. Pasal dia sendiri pun menyesal pada akhir hayat dia. Bergelumang dengan tajuk ni. Sampai last sekali kita kata tak memberikan faedah pada masyarakat. Tu saya kata 67 tahun kita merdeka, penyampaian Islam pada masyarakat ni sangat terbatas. Banyak orang fikirkan macam kita kat sini kita sebutlah apa nama, bila kita berceramah, saya sebagai seorang Muslim, born Muslim kan, ceramah di masjid. Perbuatan saya berceramah tu kan dakwah. Itu lebih tepat dikatakan islah. Pembaikan masyarakat yang telah Islam. Lagi yang sedia ada. Ya, bukan mantapkan, pembaikan. Mantap. Salah kata. Mantap. Pembaikan. Itu kan dapat tauliah. Tak dapat tauliah tak boleh lah. Jadi pembaikan.
Sedangkan dakwah ni kepada non-Muslim ni actually benda yang tak buat, dia tak buat. Dia macam ni kita nak buat pasal kalau panggil ustaz tu berceramah tajuk akidah pergi macam tu, ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq tanjizi qadim kan, ini soluhi, ini iktibari dan sebagainya. Macam mana? Kaunuhu, is it? What was the sifat 20? Another one? Tak, actually kaunuhu tu bukan ni. Kaunuhu tu sebenarnya itu dibuat oleh Imam As-Sanusi. Dan kita Umum Barahin, dia bukan daripada Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari dia ikut Kullabiyah sampai 13 je. Sebab tu dalam pembentangan PU Faiz semua dia split kan, sifat 13 dan sifat 20. Sifat 13 yang asal. Sifat yang 7 lagi itu datang kemudian untuk kata berkeadaan. Dia tak kata Allah melihat. Allah berkeadaan melihat. Allah tak mendengar, berkeadaan mendengar. Pasal dia balik pada sifat zat. Sebab bila kadang-kadang orang awam tanya-tanya, bila sebut kaunuhu sami'an tu maksudnya berkeadaan mendengar tu apa yang dia orang point, dia orang adalah maksudnya Allah daripada wujudnya dia tu lah dia dah mendengar macam itu. Betul. Itu je lah. Tapi tak, soalan sekarang ni yang kita buat sekarang dengar tak? Itu ayat dia. Tapi Ustaz kan, apa perbezaannya dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Tak, pasal benda tu tadi kaedah yang dibuat tadi, yang ditekankan oleh Abu Hasan Asy'ari, baik 13 ataupun lepas tu ditambah tu. Punca asal dia adalah kerana dia 40 tahun Abu Hasan Asy'ari ni mengikut bapa tiri dia, Abu Ali Al-Jubai dalam fahaman Mu'tazilah. 40 tahun. Lepas tu, lepas 40 tahun tu, dia pun tiba-tiba ada riwayat kata dia mimpi jumpa Nabi, ada sekian dia tersedar, dia naik atas mimbar, dia cakap dekat semua orang ramai, dia kata siapa kenal aku, siapa tak kenal aku, akulah, disebut nama dia. Kemudian Ismail bin Ali, dia kata aku, dia kata sekian-sekian, tinggalkan segala apa yang dikatakan dalam dalam Mu'tazilah. Tapi lepas tu dia sebut dia ikut Kullabiyah. Yang sifat 13 tu. Pasal Kullabiyah ni zaman tu memang antara yang jelas bertentangan dengan Mu'tazilah. So dia ikut kaedah tersebut. Cuma yang para ulama kata dalam tulisan dia sini mengaku dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan dia kita panggil kembali dalam tulisan dia kepada salaf punya cara. Lepas tu kita ada macam orang kalau tak setuju kitab Ibanah. Kita ada kitab Maqalat Islamiyin. Dalam buku tu pun ada sebut. Sebab dia orang kata ada setengah-setengah asatidz Asy'ariyah kata kitab Al-Ibanah tu have been corrupted, telah dicampur adukkan. Tak apa, dia Maqalat Islamiyin. Kita tak bincang. So Ibanah dengan Maqalat Islamiyin tu mana lebih? Kalau ikutkan paling akhir Ibanah. Ibanah maksudnya Maqalat Islamiyin tu lebih awal wujudnya. Tapi dalam Maqalat Islamiyin sama isi kandungan dengan Ibanah. Dapat ni kecil, itu besar, 2 jilid. Malah baca. Dan orang kan banyak tak baca kitab kan. Kadang-kadang orang ni cakap tapi kitab tak baca. Jadi Maqalat Islamiyin, Akidah Ahli Thaqr, 2 lagi kitab ni, dia tak boleh bincang pun, dalam tu sama je isi kandungan. Dia mendakwa diri dia mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hasan. Yep. So macam mana? So kat sini kita kata masalah Imam daripada segi tulisan kan. Dia memang pernah lalui proses tadilah membesar ataupun duduk dalam kaedah akidah Mu'tazilah. Kemudian dia pindah kepada Kullabiyah. Kemudian baru dia pindah kepada ikut kepada salaf. Maksudnya dalam fasa dia menggunakan sifat 13 tu, dia sebenarnya ada mempunyai konsep akidah dan sendiri ataupun dia adalah sebahagian dari Kullabiyah. Dia ambil sebahagian. Dia ambil dan dia develop sendiri konsep tu. Dia konsep. Tapi dari segi asal, pasal ketika tu memang antara yang bertentangan. Ibnu Kullab ni antara yang bertentangan dengan Mu'tazilah ketika itu. So dia pergi ke situ dulu. Dan sebab tu kenapa dalam yang pertama awal tu dia menafikan tentang masalah Allah tak dilihat dan sebagainya. Ada lagi masih lagi benda yang dia tolak. Tapi lepas yang terakhir tu boleh terima semua. Macam wajah, sifat tangan. Semua. Sebab tu kadang-kadang kita lihat macam kumpulan macam ada Hasan Saqaf dekat daripada Jordan. Dia kata Abu Hasan Asy'ari bukan Asy'ari betul. Asy'ari betul mula daripada Imam Juwaini dan juga Imam Ghazali. Sebab Nama tu literally Asy'ari. sebab konsep yang diorang pegang tu ikut ini, bukan ikut ini. Kalau awak patah balik pada Imam Abu Hasan Asy'ari, masih Imam Syafi'i lah. Geng-geng Syafi'iyah kadang tak ikut Imam Syafi'i pun. Neo Syafi'i. Tak ada. Mana? Imam Syafi'i cakap lain dia cakap. Itu contoh. Jadi nama pakai. Tapi bukan dia. Asy'ariyah yang sebenar dia kata start daripada Imam Juwaini, Imam Ghazali naik ke atas. Yang mana sebelum tu bukan. Baqilani. Walaupun anak murid direct.
kepada ni kan. Kepada Abu Hasan Al-Bahili. Yang Abu Hasan Al-Bahili ni anak murid kepada Abu Hasan Asy'ari. Dia ikut dia punya tertib tu. Jadi kalau kita perhatikan, ini benda ni masalah asal dia. Diorang tak balik pada asal pun. Sebab tu tak balik pada Imam Abu Hasan Asy'ari pun. Kalau dia kata Abu Hasan Asy'ari sini pun bukan macam mereka dakwa sebenarnya. So, Ustaz, bila sebut pasal belajar dengan guru kan sebenarnya kan. So dalam debat tu sendiri, PU Faiz sendiri menyatakan terhadap Ustaz Saman, mengatakan bahawa Ustaz Saman tak faham konsep-konsep Asy'ariyah ni. Dia kata macam anda tak siapa anda berguru dengan siapa. Lepas tu Ustaz Saman kata kami ambil ni nakal, kita ambil daripada kitab-kitab Asy'ariyah sendiri. So melalui pembacaan sendiri. So tu yang saya fikir macam perlu kalau nak faham satu manhaj atau nak faham satu ilmu, mesti ke perlu berguru dengan orang tu. Tak cukup memadai ke dengan tulisan sendiri, sebab tulisan banyak dan benda tu adalah hasil daripada guru-guru sendiri. So macam mana Ustaz? Dia dua sudut. Sudut pertama bab berguru ni, kalau anda kata kita balik kepada tajuk salafus soleh, ya. Memang kita kena ada return balik kepada guru yang daripada kumpulan berkenaan. Sebab macam kita lihat kumpulan Quraniyun, dia ambil Quran juga, tapi dia faham cara dia. Okay, kenapa bila Quran Al-Karim kita ambil kefahaman Quran tadi, mesti ambil kefahaman para sahabat. Tak boleh kita faham cara diorang. Dan tak boleh kita kata bebas untuk faham cara sendiri. Mungkin kat sini sudut ni saya kena remind dulu. Sebab kadang-kadang nanti orang kata macam itu, kalau tu geng itu pun boleh faham Quran suka hati dia. Okay, dia beza. Sebab kita memang disebut dalam Quran Karim ittiba' kepada para sahabat yang awal Muhajir Ansar adalah di antara agama. Allah sebut kata dalam surah At-Taubah, wasabiqunal awwalun, orang mula-mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, muhajir ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Mana tiga ni? Muhajirin awal, ansar awal, siapa ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Dan redha Allah Ta'ala terhadap mereka, wa radu an, mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Jadi memang benda ni gesaan agama. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata Islam itu adalah Quran, Sunnah, kefahaman para sahabat. So you have to return to that. So macam kalau anda kata, macam kita kata untuk faham Quran kena tengok pada sini. So dia ada relate lah. Ini memang tak boleh lari. Maksud dia kalau dia kata apa keadaan sekalipun, nak faham hadis pun tengok sahabat. Jadi kalau ni yang betul kau guru dengan siapa ni, agak sini betul aplikasi dia. So kalau kita tak return pada para sahabat, dan understanding kita cuba faham dari Quran Sunnah tadi void. Sebab memang diorang ni, para sahabat Nabi ni adalah orang yang praktis agama secara mula-mula sekali, bawah pengawasan Nabi SAW. Bahkan apa orang sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah kan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman macam kalian beriman. Siapa kalian tu? Para sahabat. Kalau mereka beriman macam kalian beriman, maka mereka telah dapat petunjuk. Kalau mereka tak beriman macam di opposite, maksud dia adalah kalau mereka tak beriman macam kamu beriman, tak dapat hidayah. Okay, jadi itu basic. Jadi kalau bab berguru tadi, kalau untuk return balik contoh macam bab pemahaman Quran dan Sunnah, memang kena ikut para sahabat. Okay. Tentang buku-buku selain daripada Quran dan Sunnah, dan nak return pada siapa, guru mana yang kita nak ikut. Dalam perkara ini, problem dia adalah tak ada kemaksuman dalam buku-buku berkenaan seperti Quran dan Hadis. Macam Quran dan Hadis ni Allah Ta'ala jamin. Dia tak ada pemeliharaan tau daripada Allah SWT. Dan bahkan ada jaminan berkenaan ikutan para sahabat. Adapun tentang guru kitab-kitab tadi tu, boleh dikarang oleh siapa saja dan dia tidak ada kemaksuman untuk kita kata buku takkan silap. Faham tak? Tak maksum. Bila tak maksum tadi, memang ada saja mungkin orang tu tulis salah. Cuma problem kat sini apa? Kenapa dia kata kena belajar dengan orang yang belajar? Sebab dia ni akan cuba betulkan kata-kata guru dia salah jadi betul juga. Sebab dia dah taksub dengan guru. Ya, dia akan taksub guru. Dia akan naklah orang tu mesti dengar benda tadi macam dia cakap. Macam yang dia faham. If we learn from the same source, we would come up with the same. Itu maksud dia. Tapi problem dekat sini adalah kita kata aplikasi ni sampai sekarang dipakai oleh banyak kumpulan sesat. Contoh macam kita ikutkan macam ESQ. 165 sekarang macam nampak nak keluar balik kan. Pasal dah Naqsyabandi dah haram pun boleh jalan, takkan dia tak boleh kan. Naqsyabandi dah memang keluar dah, kata JAKIM kata haram.
Tapi datang boleh buat amal. Jadi ESQ dah kata dia diharamkan pun apa masalah dia. Anyway, diorang ayat diorang sering keluar adalah dia pernah ikut ke? Awak kata sesat, awak pernah ikut ke? Saya ingat sekali waktu diorang datang ke Minggu Ampang. Waktu tu Pak Adi Ginanjar datang sendiri. Dia punya tajuk hari tu, tanyakan sendiri kepada pengasas ESQ. Saya pergilah. Saya, Ustaz Yunus, Dr. Sulaiman Nordin, lepas tu Mukhairi, menantu bos saya. Kita pergi 4 orang kat Minggu Ampang. Lepas tu dia buat pembentangan dan sebagainya. Tu saya bangun, lepas tu kita ada soalan dah. Tentang A dalam hadis, dalam buku dia hadis-hadis palsu banyak, tak sahih. Kemudian B, interpretation tentang fitrah tu suara hati, bukan Islam. Fitrah tu suara hati. hati. Suara hati bukan hati, suara hati Tuhan. Jijik. Suara hati Tuhan. Dia macam ni, dia buat andaian macam ni. Kalau kita ada bunga cantik, semua orang tengok happy kan. Lepas tu bila saya ambil bunga tu, saya ramas, saya buang. Semua marah. Siapa yang marah sebenarnya? Sudah. Adakah ini amrun Itu iktibar? saya bangun tu. Tak itu saya bangun tu. Jadi dia kata, tanya pengasas SQ. Saya bangunlah. Jadi saya soal bab hadis. Lepas tu ada seorang ustaz daripada Masyarakat Usim. Dia kata, yelah hadis tu banyak tak ni, tapi kita dia cuba larilah. Okay, tapi tak apalah, ketika tanya pada pengasas SQ, saya tanya. Saya kata kalau Pak Ari terjemahkan maksud suara hati Tuhan, yang mana sebab semua orang setuju, semua orang rasa. Habis tu kalau anda kata ada orang bogil, semua steam je lah. Kalau orang nama ada bogil, betul. Semua jadi aroused. So suara Tuhan juga ke, saya kata. Waktu dia kata, dia jawab, dia kata, ni sudah separuh berdebat. Memang pun kita tak ada debat. Saya kata dia kata debat. Tapi saudara Adli kena ingat, dia kata ilmu Allah itu luas. Maksudnya meaning yang interpretation yang ada tadi, yang aku tegur tadi, yang saya tegur tadi, masih tak dikira lah, pasal ilmu Allah tu luas. Mungkin saya sebut tu betul, tapi satu portion lain mungkin ada lagi. Jadi saya pun duduk lah. Lepas tu saya pun bangun balik nak soal balik lah. Sebab kita pula, kalau kita tak disiplin dalam pemahaman, contoh bila kita kata terbuka, ilmu Allah itu luas. Kalau orang Kristian kata Bismillahirrahmanirrahim tu, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Pasal ilmu Allah tu luas. So macam nak terima tak? Saya nak bangun nak tanya soalan. Lepas tu ayat keluar daripada apa, geng-geng akak-akak. Tak masuk ESQ lah tu. Tak masuk ESQ lah tu. Dia masuk ke belum? Tak masuk tu. Dia orang anggap kalau saya masuk baru saya tahu. Sedangkan bahan yang ada, bahan tulisan dia, ceramah yang dia cakap, kita dengar. Tak dengar pula. Tulisan statement yang dia orang katakan, semua jelas. Tak perlu kita kena masuk baru kita jadi. Saya pun berdiri pula kali kedua dekat mikrofon. Kali kedua berdiri dekat mikrofon, saya pun kata. Saya kata, minta maaf, saya terganggu sikit. Sebab ada orang kata, saya cakap ni, persoalan saya ni, pasal tak masuk ESQ. Saya kata, sejak bila saya kena masuk ESQ, baru saya tahu sesat. Bila Arkam diharamkan, mufti mana ikut sekali Arkam? Mufti mana? Saya kata itu. Lepas tu dia kata, minta maaf. Dia tak bagi dia untuk orang hormat majlis. Nak debat, kalau kita buat program, kita bagi dia set nangis. Dia pegang mikrofon, nangis. Tak apa, tak hentikan pun. Relax nangis baru turun. Kita baru cakap sepatah macam tu dah. Minta maaf tuan hormat majlis. Tak apa, saya kata tak apalah. Tapi cerita dah ayat tadi. Tak ikut ESQ lah tu. Macam bila GISB pun ada juga orang kata yang tu. Betul. Sama. Awak tak ikut tu, tak tahu. Awak tak tahu cerita sebenar yang berlaku, kata dia. Ini problem dia. Jadi bila kita kata siapa guru awak, tak penting. Sebab bahan tulisan. Kalau nak berlaku adil, Imam Al-Ghazali dia letakkan, bukan letakkan, dia kafirkan ayat dia kafirkan Ibn Sina berdasarkan tulisan-tulisan yang Ibn Sina tulis. Bukan dia jumpa Ibn Sina. Zaman mereka bukan setahun, bukan sama. Tak sempat Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali tak sempat dengan Ibn Sina. Ibn Sina lebih awal daripada Tapi macam mana dia hukum? Berdasar tulisan. Kekufuran yang nyata daripada tulisan tadi dah cukup untuk kita mengetahui maksud dia. Demikian juga bila perbahasan kita tentang tajuk akidah tadi. Kalau guru-guru kepada atau imam-imam kepada mazhab Asy'ariyah tadi dah tulis,
Takkan tak faham lagi. Unless kalau saya tak faham, terangkanlah maksud dia. Jangan kata awak salah faham. But say, maksud dia macam ni, bukan macam ni. Tapi problem dia, bila ulang balik, benda ni akan timbul masalah sebab dalam kumpulan Asy'ariyah sendiri, dengan tulisan yang ada tu pun, diorang akan bercanggahan. Macam bila saya kata tadi kan, dia kata, Allah dilihat hari kiamat nanti dengan dibuat image dekat mata kita. Kata-kata ni keluar daripada ganyan sidang kalam je. Tak pernah keluar daripada ulama Asy'ariyah yang lain. Macam kelompok ni saja yang buat konsep tu dan dia sandarkan kepada manhaj dia. Ya, tapi dia letakkan nama dia sebab Asy'ariyah. Tapi sebenarnya dia bukan. Bukan kata-kata dia balik kat situ. So benda macam ni kadang-kadang kita perhatikan. Masalah kita belajar dengan siapa sebagainya. Kalau berkenaan dengan tajuk ilmu salafus soleh, pemahaman tentang tafsir Quran, pemahaman tentang hadis Nabi SAW, pemahaman tentang fiqh, pemahaman tentang akidah sebagainya, memang akan rujuk kepada salafus soleh. Ya, kena tahu dari mana, buku mana, ke mana awak pergi tadi. Tapi kalau sekiranya berkaitan masalah tulisan orang lain yang bukannya Quran dan hadis, maka tak timbul tajuk untuk kita kata mesti benda berkenaan belajar dengan guru diorang sendiri. Siapa kata kena ikut situ? Tulisan tu dah jelas. Sebenarnya bila Ustaz sebut ni, saya tiba-tiba teringat salah satu hujah lah kan daripada geng-geng Asy'ariyah ni kan. So ada satu posting dekat Facebook, dia samakan benda ni dengan kita kalau nak belajar ilmu matematik contohnya. Kita kena jumpa pensyarah matematik, kena pergi universiti. Dia ambil konsep tu sama juga. Kalau kita nak belajar cara nak buat meja ni misalnya, kita kena jumpa tukang kayu. So dia ambil pendekatan macam tu. Kalau nak kena Asy'ariyah, kita mesti berguru dengan orang Asy'ariyah. Kita tak nak beramal dengan bila kita belajar matematik, kita beramal dengan ilmu kira-kira berkenaan. Bila kita belajar ilmu pertukangan, kita nak buat meja kerusi. Bila kita belajar tentang Asy'ariyah, nanti kita nak beramal dengan Asy'ariyah. Kami tak nak beramal. Kami tak nak patah balik ikut benda yang bertentangan dengan salafus soleh. Kami tak nak pun beramal. Cuma bila awak claim kami punya fahaman begini, tapi ulama-ulama mazhab awak cakap lain, dan saya nak pegang awak ke sana. Itu benda salah, benda tak boleh timbul. Balik pada asal, dia bukan menjadi syarat. Sebab benda yang timbul lah, kita kata memang kita akan faham bahawa bila datang yang kemudian ni, dia nak terangkan tentang guru ni kan, dia tak nak orang salah sangka, dia akan twistkan ayat tadi supaya orang ni terima. Saya teringat Dr. Maurice Bucaille yang karang buku The Bible, Quran and Science. Bila dia nak belajar tentang Islam, nak belajar bahasa Arab, belajar Quran. Sebab Quran ni bukti Muhammad kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dikata ini bukti Nabi kita, so dia nak belajar. Tapi masa dia tak nak belajar daripada mulut orang Islam. Dia boleh kata, sebab dia kata aku tak nak nanti diorang akan pusingkan maksud tadi seerti dengan apa yang nak justify juga benda tersebut. Jadi belajar sendiri 10 tahun ditinggalkan profession sebagai pakar bedah untuk mempelajari bahasa Arab dan juga Al-Quran. Tapi akhirnya keluarlah dengan hasil The Bible, Quran and Science yang dimasuk Islam. Tapi nak fahamkan tadi ayat dia tadi, dia kata pasal yang kita tahu bahawa orang-orang ni tadi akan yang kata sefahaman dengan penulis tadi, dia akan cuba justify apa yang dicakap tadi serupa macam yang ditulis. Dia takkan lari daripada tajuk tersebut. Kalau dia bertentangan, dia kata jadilah salafus soleh. Dia kan ikutlah manhaj salaf. Tapi kalau dia kata dia memang nak memenangkan benda tersebut, so dia takkan cakap dia opposite. Jadi sebab tu masalah asal dia adalah apa ditulis tadi. Katalah macam Imam Ghazali kafirkan Ibn Sina. So sebab tulisan dan madai tulisan tadi. Bukan menunggu kena jumpa dulu, belajar dulu perbuatan Ibn Sina sekali, baru tahu dia keluar ke tidak daripada Islam. Kalau kita mungkin adalah orang akan kritik kita yang kata, oh itu ajaran sesat, macam takkanlah awak nak join ajaran sesat nak belajar semua benda. Jadi kita ambil perspektif lain. Contoh macam dalam mazhab fiqh, kita boleh jadi Syafi'i, tapi dalam sama kita boleh belajar Hambali, Maliki, Hanafi punya mazhab dan boleh faham dan boleh bercakap tanpa perlu kata apa jadi sebahagian daripada ulama mazhab. Maksudnya kita boleh belajar, maksudnya belajar boleh. Itqan dalam ilmu tu. Tulisan tersebut, masalah dia tajuk tadi, tulisan tu ada. Sebab tu kita kena faham. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kan beliau katakan allama bil qalam, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Mana Allah Ta'ala yang dia ni antara sifat dia yang agung dia adalah mengajarkan dengan pena. Dia ajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Benda ni adalah medium yang utama. Kalau kita tunggu kan, kalau matilah semua orang sekarang ni, yang Asy'ariyah ni semua mati. Tinggal kitab saja.
Soalan kitab tadi boleh tak dibaca lagi? Ke tak boleh baca? Kena tunggu ada ulama Asy'ariyah baru boleh kita baca. Mana ada macam tu? Pada benda kitab lah medium perpindahan atau penukilan ilmu tersebut kepada golongan berikutnya. Sekarang kata unless kitab tak cukup, awak karanglah kitab baru pula. Mana siapa yang kata tak ni? Karang kitab baru. Tapi realiti dia macam saya katalah, penafian perkara tersebut lebih kepada kerana kaedah akal yang mereka dah ada. So mana-mana Al-Quran yang datang atau hadis yang datang bertentangan kaedah tadi, mereka kita balikkan. Dia tak akan tolak. Pasal dia tolak, dia jadi Mu'tazilah. Kalau dia tolak, Mu'tazilah tolak. Dia memang kau tolak. Kau tolak. Tak Direct. Tidak, dia tak setuju. Yang tak boleh. Tapi di kumpulan ni dia takkan tolak. Dia kata kami terima kalimah tu, tapi kaedah memahami tu kami ada cara kami. cara kami. Itu je cerita dia. Tak, sebenarnya kalau ikutkan sebenar, cakap je lah kami terima kalimah tapi kami tak setuju makna. Ataupun sebenarnya kami tolak kalimah ni tapi cara kami tolak macam ni. Kami tak tolak kalimah ni tapi maksud dia kami tak setuju. Itu basically apa dia orang buat sebenarnya. Ya betul. Tolak kalimah tapi bukan makna, dia tolak makna. Erti kata lain macam tak setuju jugalah. Benda tu datang dengan firman Allah Ta'ala macam tu lah keadaan dia. Kenapa nak persoalkan? Tapi Ustaz, saya nak tanya kan, untuk orang awam yang yang menyokong RUU, untuk mengukuhkan lagi akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka personally faham ke apa yang kita bincang ni? Orang awam tak tahu benda pasal tajuk benda ni kan. Yang hari tu pun sebenarnya yang saya ingat mungkin ujung tu lah bila dikatakan ada tak para ulama yang menghalang orang awam untuk berkata Allah dengar saya berkata-kata sekarang. Sebenarnya kan Allah mendengar. Sebab tu saya kata tadi kalimah ni sebenarnya ada dalam kitab-kitab macam itulah. Sifat 20 karangan Ustaz Mahathir Jol, lepas tu kemudian syarahan pada Tuan Guru Saleh Musa. Memang dia kata jangan kata Allah berkata-kata, kata Allah perkata. Dia kata Allah melihat, kata Allah pelihat. Dia kata Allah mendengar, kata pendengar. So words yang macam ni sebenarnya untuk menafikan orang awam untuk benda yang natural orang tahu. Naturally kita faham Allah Ta'ala. Ulang balik, kita beriman untuk beramal. Tapi bila kita orang awam tadi kan, bila perbincangan contoh macam kata nak mengukuhkan, nak kukuh buat apa? Bagi saya realiti dia sekarang ni pun apa yang berlaku, memang di negeri-negeri yang kononnya mengamalkan Asy'ariyah Maturidiyah, walaupun tak tulis, memang tak bagi pun tauliah kepada selain mereka. Tak dibenarkan pun tauliah. Mana ustaz kadang yang balik Madinah aje. Dia ada 2-3 balik Madinah aje terus kena tak boleh nak ambil tauliah. Dia awal-awal lagi tak boleh, tak nak bagi. Ada yang baru punya dia punya threshold ataupun dia punya kayu ukur dia lah. Kayu ukur dia adalah keluar tak muka kat PMT. PMP? Pro Media Taji. Sekarang ni siapa muka keluar kat Pro Media Taji pun tauliah tak boleh. Oh ya. Yep, saya. Ini yang baru punya. Jadi realiti dia memang tak adil pun. Kalau ikutkan macam saya sebut itu. Kalau fikir adil, keadilan, tak setuju satu benda, banyak orang yang tak setuju, tak berpadanan dengan fatwa-fatwa yang dalam negara kita. Kita buat masuk Malaysia bagi dia cakap. Contoh Dr. Ali Jumaah. Dia mengatakan duit ringgit kita ni, duit kita ada ni, ini tak ada riba ni. Oh yang kecoh itu yang isu fatwa dia halalkan Memang riba bank tu. Pasal bagi dia riba bank tu dia kata tak ada masalah. Dia macam service charge kata dia. Bukan service charge. Dia kata macam ni. Ayat dia kata kalau ikutkan riba, emas perak ada timbang, kau timbang ke duit kau ni? Oh. Ni timbang ke kau timbang? Duit ni. Tapi duit tu ada nilai. Okey. Awak cakap macam ni. Tak setuju, bagi cakap elok je. Sedangkan kata-kata yang dicakap oleh Dr. Ali Jumaah tadi adalah benda yang sangat bahaya. Kalau kata masyarakat kita dah mula mengamalkan riba dan tak kisah dengan riba, alasan Dr. Ali Jumaah kata tak ada riba. So macam mana? Tapi boleh je bagi dia cakap. You don't agree with him on one base, tapi you bagi dia arak masuk dalam bagi masuk dalam majlis-majlis kerajaan, sambutan dan sebagainya. Sedangkan fatwa dia adalah fatwa yang sangat bertentangan dengan agama yang kita pegang di Malaysia. Tak ada pun kita sekat dan sebagainya. Raikan lagi. Bagi sambutan sebagainya. Tapi bila kita dengan asatizah yang ada, yang rakyat Malaysia kita contohnya, yang tak setuju 1, 2, 3 perkara, kenapa tak boleh benarkan? Yang lain-lain daripada Gunung Jerai kata Adang turun, boleh bagi tauliah. Apa masalah dia? Tak ada masalah pun. Yang menipu hadis bohong,
Kalau kata Ustaz Don dia tak keluar cerita besar, mungkin masih ada lagi. Betul? Kalau yang lain elok je. Jadi realiti dia, tajuk akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni sedang dipegang oleh jabatan-jabatan kerajaan negeri sebagainya. Dah buat dah. Dah aplikasi dah pun. Tak tulis pun, awak dah sekat dah orang tu bercakap. Tarik tauliah sebagainya, dah buat. Tak setuju dengan apa, dah buat dah. Tapi sekarang ni kenapa nak sibuk benda berkenaan? Sedangkan dari segi realiti dia, kerja-kerja dakwah kepada non-Muslim tak buat pun. Tak ada kepeningkatan dan masalah tadi. Ialah pertama sekali pasal kes kaedah yang digunakan daripada akidah Asy'ariyah Maturidiyah tadi untuk aplikasikan kepada dakwah non-Muslim di Malaysia, takkan jalan lah. Nak jalan macam mana? Jumpa orang asli cakap Allah wujud, lawan awak ada, lawan tak ada. Sudah kena sumpit. Dia pun kata lawan ada tak ada. Jadi benda macam ni kita kata benda akan merungsingkan, tidak memberikan faedah sebenarnya. Tapi Ustaz, saya nak tanya, okay, kenapa kaedah Salafus Soleh dah ada kan? Tetapi during the Abbasid Caliphate, Terus? mereka nak juga memasukkan falsafah Yunani ni. Adakah ini disebabkan oleh joining the bandwagon lah? Okay, trend kan? Kalau anda tak ikut, anda nampak bodoh. Tak. Dia okay, tunggu. Dia tak ada tajuk pasal masalah dia. Ketika zaman Abbasiyah pun, sebenarnya Islam dah maju. Kita tak perlu pun kepada Aristotle punya ke segala Plato falsafah-falsafah ke Socrates ke tak payah. Sebab kita dah ada dah tamadun kita sendiri. Terbina tamadun Islam tadi. Cuma biasalah pasal kes asalnya, ini masalah orang Arab. Diorang bila mula-mula tu orang Arab tu Arab saja. Mana bila Islam saja. Sebab diorang dulu tak ada sistem. Ini macam bahasan aliran Nadawi, banyak kali saya sebut tajuk ni. Yang dia kata bila dipilih Arab untuk terima Islam, kenapa Arab bukan orang lain? Bangsa lain banyak juga yang maju. Kenapa orang Arab dipilih? Sebab mereka ni adalah orang-orang yang kosong. Sistem ketenteraan tak ada. Sistem perundangan tak ada. Sistem sistem. Orang kata memang hidup sekadar hidup je lah. Okey. Wujud gitu. Jadi bila Islam datang, hanya Islam saja dalam dia. Islam, Intel inside, ini Islam inside. Tak ada lain. Okay. Tapi bila bangsa lain, macam Greek lah sebagainya, kan tamadun lama, memang kita dapat flourish. Tapi walaupun dah jatuh, sistem diorang ada. Sistem ketenteraan, perundangan, pemerintahan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang daripada sini, dia memang daripada sini asal. Pasal diorang dari kawasan contohnya Iraq, ke Parsi sebagainya. Kan kawasan tu asal bukan Islam. Dan diorang ada sistem tadi. Bila Islam datang, diorang campur adukkan apa yang Islam, apa yang daripada Islam ni dengan apa yang masih tersisa. Cultural norm. Okey, dia macam kita ada cawan. Mula-mula kita kalau cawan tu tak pernah dipakai, kosong, tak ada benda lain, kita minum air putih lah. Tapi katakan tadi minum dalam tu ada air oren. Kita buang pun air oren tadi, tak basuh cawan, kita isi air baru. Minum-minum Rasa. Itu asal lah sebenarnya. Jadi terkesan bila umat Islam ni tercampur dengan bangsa-bangsa yang lain ni, dia terkesan, dia lihat bahawa benda berkenaan macam satu, ialah ketakjuban lah dengan satu benda. Sedangkan itulah dia kata melupakan akan asal usul mereka punya kerajaan tu sendiri datang daripada salafus soleh punya fahaman, bukan daripada Aristotle. Sebenarnya kemuliaan dia orang hari itu adalah kerana Islam. Betul. Itu yang Umar kata tu kan. Kita bangsa dikemuliakan Islam. Tapi bila terlupa benda berkenaan, sebab tu diorang macam terjumpa terjemahan tadi, diorang rasa macam wah kan. Menarik ni nak kena kaji. Itulah jadi kes yang zaman Harun al-Rashid tu kira anak dia kan, Ma'mun, kemudian Mu'tasim, Wathiq. 3 khalifah tu yang terlibat. Yang terlibat dengan Mu'tazilah ni 3 khalifah tu lah. Yang zaman Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara kan, dipukul tiap-tiap hari. Sebab itulah cerita dia pasal kes tadi. Tapi kalau kita balik asal sebelum tu kan, Jahm bin Safwan sendiri, apa yang kata, ataupun ada contoh macam apa, Ma'bad al-Juhani. Ketika tu pun dah ada bibit-bibit faham-fahaman falsafah tadi masuk. Macam dia mula nafikan qadar, macam tak adil dan sebagainya. Ikut pada ajaran Islam, kita tahu Allah Ta'ala tentukan Allah Ta'ala Maha Adil. Tapi dia tak ada start questioning. Question tadi bukan soal yang baik pun. Kalau pada benda lain kau question tak apa, pada Allah Taala kau question. Kau nak kata Allah Taala tak adil ke? Tapi ini jadi itu contoh macam Ma'bad Juhani ketika zaman para sahabat masih hidup. Kemudian macam apa Jahm bin Safwan kan yang datang lepas tu, dan kemudian lain macam
Wasil bin Atta. Wasil bin Yang Atta. Atta dia punya apa? Anak murid Hasan al-Basri. So benda tu macam makin berkembang lah sebenarnya. Sebab tu keterdesakan kita untuk patah balik pada salafus soleh punya fahaman tu sangat penting. Dia bukan perlukan kepada macam tadi lah, macam orang awam sendiri bisa faham, tak tahu benda. Tapi atas dasar sebenarnya yang kita dituntut dalam agama ni adalah beriman dengan Allah Ta'ala seperti mana kitab dan sunnah. Habis. Adapun perlukan kepada tambahan lah, inilah sebagainya, takluk lah, tak takluk lah. Tak perlu. Itu macam ada satu konsep yang saya pernah dengar, saya Maulana Nasai pernah share dalam daurah kita bertauhid. Dia kata bila kita dealing dengan ayat-ayat yang macam mutasyabihat ni, kita ambil dia sebagai amir ruha kama ja'at. Kita berjalan dengan dia sebagaimana dia datang dengan kita. Tak perlu kita tak perlu detailkan. tambah edit. Bahkan sebenarnya ayat itu bukan mutasyabihat. Ayat itu dah muhkam. Sebab kita dah ada ayat yang Allah Taala kata laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Mana ayat tu dua sini. Dia dah ada muhkamat dia. Mana kita bukan ayat tu macam masih lagi open up, boleh siapa-siapa interpret suka hati. Dia dah ada kunci dia. Ada kunci dia. Kunci tersebut tak boleh ditinggalkan. Sebab kita tu sebab masalah kita sucikan Allah daripada makhluk. Yang kita buang maksud Allah Taala firman, kenapa? Plus kita tak tahu. Allah Taala mendengar melihat apa dia? Tak tahu. Mendengar melihat? Tak ada. Sami' basir. Apa sami' basir? Sami' basir. Tu dah last sekali apa? Arabiyyin mubin je tak mubin dah. Arab yang nyata, Quran ni Arabiyyin mubin. Arab yang nyata jadi tak nyata dah. Jadi macam Sami' basir apa? Tak tahu. Apa Sami'? Mana Quran datang nyata, Allah kata nyata, tapi diorang katakan tak nyata. Itu Allah itulah mungkin kesimpulan keseluruhan yang maksudkan tadi. Okey. Saya bila sebut pasal apa, ni macam perbahasan ni kan sebenarnya benda yang sangat penting tau. And then bila ada yang mereka kata manhaj Asy'ariyah ni manhaj yang mudah kan, akidah yang mudah faham kan. Saya bagi evidence sendiri. Ini saya punya personal experience. Isteri saya seorang mualaf. Okay. So, mungkin Hilmi pun boleh ceritakan, boleh kongsikan dia punya pengalaman dia kot belajar baca tentang benda ni kan. So saya buat test ni. Saya menceritakan tentang konsep-konsep sifat 20, macam konsep-konsep apa Sami' basir ni kan. Saya cerita kat wife saya. Wife saya bila dia faham, bila dia buka Quran, dia nampak As-Sami' Al-Basir kan. Dia faham benda tu mendengar melihat. Dia tak tanya apa-apa. Tapi bila saya tanya, macam mana Allah melihat? Allah melihat ada telinga ke? Allah ada deria ke? So macam sambungannya. Dia macam, Allah mendengar melihat cara dia sendirilah. So tak perlu, dia tak ada nak tanya. And then saya explain macam apa, ada segolongan, saya refer pada Asy'ariyah lah. Macam ada manhaj Asy'ariyah ni, dia tanyakan soalan kalau ni kan. So dia kata, dia belajar Islam, dia asalnya Buddhis. Dia masuk Islam. Sebab dia nampak Islam ni agama yang sangat mudah. Compare dengan agama dia sebelum ni, Buddhism, dia kata banyak sangat benda yang pelik-pelik, yang benda dia question. Bila masuk Islam, sangat clear, jelas, nyata. Macam apa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Allah bagi jalan gelap apa? Waktu Laqad ji'tukum misli bayda. Aku datang pada kamu dengan jalan terang yang lurus, yang terang. Malam dia macam siang dia. Takkan terpesong kecuali orang yang sesat. Orang binasa. Betul. And then satu lagi dia kata kenapa dia ambil Islam is sebab Islam ni adalah agama yang memberikan dia ketenangan. Sebab how direct it is, how simple it is, how senang kita nak faham, how it's something yang memang adalah satu agama yang memang semua orang boleh amal. No excuse. Seriously. Kalau mereka timur lah macam ni golongan apa? Golongan atasan, golongan bawahan. Tak ada. Dia dismantle semua benda. So bila datang benda macam ni, macam hanya apa orang-orang yang belajar yang kenal ilmu kalam semua, belajar sifat 20 semua, benda kena belajar baru macam betul-betul faham konsep ni kan. So dia rasa macam it doesn't make sense. Dia marah. Dia sangat marah. Kenapa umat Islam sendiri Frustrated. like merumitkan benda yang senang. So itu yang frustrating sebab kita dah lah struggle kat sini, kita nak menyampaikan message Islam kepada semua orang kita. Sebab macam Ustaz kata, kita 67 tahun kita merdeka. Tapi berapa ramai je yang kita dapat tarik mereka untuk peluk Islam. Itu pun dah struggle, itu pun dah payah sebenarnya. And then ini sesama Muslim lagi pun kita bercakap lagi kan. And then kita sepatutnya kita kembali back to basics. Itu je, kembali kepada Quran Sunnah. Simple as that.
Tak ada siapa tak faham pun tak ada masalah. Betul. So itulah itu bila saya cerita tu kan, bila saya ni baru saya itu lagi reinforce lah saya terhadap akidah salafiyah ni adalah akidah yang adalah orang awam patut faham. Yang bagi saya semua orang patut Yang amalkan sempurna. lah. Betul sebab clear cut. Dia satu benda yang saya lupa nak sebut tadi. Kan pada tajuk perbualan itu kan bila ditanya berkenaan dengan sifat sami Allah Taala tu, zati ke fi'li. Nah, ni balik pada asal yang saya sebutkan tadi kan. Bahawa dia orang tak boleh kata benda tu fi'li. Pasal fi'li ni akan ada tadi, sekarang akan datang. Kalau dia kata benda tu zati, pada diri dia sejak azali. Tapi kalau fi'li mesti ada sebelum, sekarang, selepas. Dia belajar fi'il kan, kata kerja. Madi mudhari' amar. Ataupun kan. Jadi bila sebut benda tu, saya perasan bila ditanya kepada Ustaz Salman kan, adakah zati atau fi'li, dia kata zati dan fi'li. Sebab itu dasar pada Quran dan hadis memang zati dan fi'li lah. Pada zat Allah Ta'ala dia sentiasa mendengar dan melihat. Dia sentiasa sejak azali macam Dia tu. samad dan ada sifat sama, dia Ada boleh sifat mendengar. sama. Okey, tapi bila kita kata perbuatan dia mendengar. Memang datanglah Quran. Itu ayat kita sharekan tadi. Ayat surah surah Al-Mujadalah tadi. Kan Allah Ta'ala mendengar perbualan kamu berdua. Lepas tu saya ingat bila dia kata kalau sekarang ni Allah Ta'ala mendengar makhluk. Ni soalan daripada P. Faizan. Dia kata berapa pendengaran berlaku? Tu saya tak faham. Saya macam Okey. orang dengar. Sebab Apa yang dia nak maksudkan dengan sebab soalan gini, dia tu? sebab bagi dia kat sini pakai tashbih, dia serupakan Allah dengan makhluk. Lalu dia terpaksa takwil. Takwil yang jadi kes ta'alluq tadi, kes ni lah. Sebab kalau dia tak tashbihkan Allah dengan makhluk, macam bila saya macam ni, saya bercakap dengan Kiki. Saya tak boleh cakap dengan Ashraf. Saya tak boleh cakap dengan Helmi serentak. Saya cakap dengan seorang, tak boleh saya macam tak boleh kan? Okay. Dia cakap kalau tiga-tiga orang cakap dengan saya, Sabar. Seorang-seorang. Okey. Itu kita. Memang itulah keadaan kita. So jadi dua orang tu sebab bila dia kata dia kata berapa banyak pendengaran dari Allah sebab dia bayangkan macam makhluk. So makhluk macam saya dengar Helmi, saya tak dengar awak. Saya tak dengar awak, saya tak dengar dia. Dia memang kita ikut pada kita macam tu. Tak boleh multitask lah. Tak boleh multitasking. One at a time. One at a time. Dan mereka tuduh kita menjisimkan Okey. Tapi dekat sini ada jawapan sebenarnya. Ustaz Sama Ali tak sebut tapi jawapan dia kita share. Dalam hadis Sahih Muslim. Nabi SAW sebut. Alaihi Nabi wasallam. kata Nabi sebut panjang. Nabi kata Allah Ta'ala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kan, kullukum dal. Semua kamu sesat illa man hadaituhu. Siapa aku beri hidayah, fastahduni ahdikum. Minta hidayah aku beri hidayah pada kamu. Ya ibadi, kullukum ja'i. Kamu semua ni lapar illa ma tamtuhu. Siapa aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum. Minta makan aku bagi makan kamu. Ya ibadi kullukum ar. Semua kamu ni telanjang. Illa man kasautu. Siapa aku beri pakaian padanya. Fastaksuni aksukum. Minta pakaian aku bagi pakaian pada kamu. Dia hadis panjang. Sampai part almost ujung hadis tu, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Kalau yang pertama kamu sampai yang terakhir kamu, the first creature until the last creature. Wa insakum majinnakum, manusia kamu, jin kamu. Fi sa'idin wahid atau ala sa'idin wahidin. Di atas pentas yang sama. Lalu semua minta fasaluni. Semua minta hajatahum. Minta hajatihim, semua minta hajat mereka. Allah kata aku berikan hajat mereka dan takkan kurang daripada kerajaanku melainkan seperti mana jarum dicucukkan ke dalam lautan, diangkat, berapa banyak yang hilang di lautan tadi. Itulah banyak tu walaupun diberikan kepada semua makhluk, semua permintaan mereka dari mula kejadian sampai akhir kejadian. Okey, itu bab pertama hadis ni mengajar kita tentang kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala punya maha kaya, takkan terkurang sedikit pun daripada kerajaan dia, walau diberikan semua makhluk dia apa dia minta. Apa mereka minta. Second part of hadis ni adalah masalah apa? Macam mana Allah Ta'ala mendengar? Yang tak ada bandingan dengan pendengaran kita. Pasal ketika Allah Ta'ala kata, semua minta padaku hajat mereka. Mana dalam satu masa, semua minta hajat masing-masing. Dengan kepelbagaian bahasa, bangsa, jarak, kedudukan sebagainya kan. Nada suara sebagainya. Allah Ta'ala berikan semua sekali. Allah Ta'ala dengar semua sekali. Dalam satu masa serentak.
Pasal Allah Ta'ala punya pendengaran tidak menyerupai pendengaran manusia. Tapi dengar tetap dengar suara. Dengar tetap dengar suara. Tapi tidak berlaku masalah. Jangan bilang, yang tanyalah soalan berapa banyak pendengaran berlaku. Ini ahli bid'ah. Bila ditanya berapa banyak pendengaran berlaku? Banyak pendengaran berlaku ke? Setiap soalan tadi atas pentas daripada mula kejadian sampai akhir kejadian. Bilion, tak tahu berapa trilion kot makhluk. Bilion ni kita ada sekarang kan. Baik-baik kelahiran, kematian sebagainya. Daripada zaman Adam ataupun sebelum tu lagi dengan jin-jin sekali sebagainya sampai yang terakhir sekali. Semua minta on one occasion serentak dengan suara berbeza, bahasa berlainan. Allah dengar semua. Apa masalah dia? Sebab jadi kes kita bila kita mendengar lah. Macam mana kita tahu? Tapi kita kat situ dah tunjukkan bahawa tak ada batasan bagi pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh mendengar dalam satu masa semua suara. Dan tak ditanya berapa pendengaran berlaku dari Allah. Berapa desibel. Pendengaran mana? This one pendengaran, one hearing. This one hearing, this one tak ada. Bila dia orang tanya satu pendengaran yang banyak benar, bukankah itu sedangkan menerangkan kaif kepada pendengaran Allah? Itu balik pada asal daripada mula cerita tadi. Yang kes ta'alluq tanjizi itu pun pasal kaif lah. Maksudnya bagaimana Allah mendengar tu? Yeah. Bukannya patut benda tu kita tinggal pasal dia nak kan? nafikan dari Allah Ta'ala perbuatan baharu. So dia bagaimana kan? Sebenarnya kalau tak kata dia mendengar sekarang, dengar sekarang lah. Awak sibuk apa? Kat sini kita kata pada sudut akidah salafus soleh. Sangat mudah. Apa Allah kata tentang dirinya? Ya. Macam mana siapa kita untuk persoalkan? Dan bahkan bila kita kata bila orang tersebut membahaskan tentang cara macam Allah Ta'ala mendengar. Dengan detail macam tu. Sejak bila dia meliputi ilmu tentang Allah Ta'ala? Allah kata wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Mereka dia wala yuhituna bi syai'in ilma. Mereka takkan meliputi terhadap Allah Ta'ala sebarang ilmu. Allah Ta'ala tak dicapai dengan ilmu, pengetahuan, tidak dengan logik. Ini ada dalam akidah Imam Syafi'i. Sebutkan tak dicapai. Allah Ta'ala tidak akan dicapai dengan pengetahuan. Sebab kita punya pengetahuan ni terbatas. Allah Ta'ala tak akan dicapai oleh logik kita. Tidak juga dengan fikiran kita. Tapi peliknya nanti kes tadi baca ayat dia keluar tu. Sebenarnya hadis ni dia jawab dah semua. Berapa pendengaran? Mana Nabi tak tahu, tak pandai cerita tentang pendengaran Allah Ta'ala berapa. Sahabat pula tak tanya pula. Ya Rasulullah, banyak tu. Berapa pendengaran? Bilion, trilion, zillion, apa trilion apa lagi? Habis dah. Ada tak? Oh, lah mana tahu. Pasal bilion kan ribu juta. Bilion ribu juta. Kalau trilion Juta-juta. juta-juta. Ratus juta lah. Ratus juta. Ya, Ratus juta. tak tahu. Bilion ratus juta. Bilion ribu juta kan? Bilion ribu juta. Trilion, juta-juta. Oh, Juta-juta. sorry. 9 lah, I remember. Awal. 9. I think 9. Okay, anyway. Okay. Jadi faham Sembilan tajuk kosong. dia. Jadi kalau kita kata bagi orang awam, dengarlah. Tinggalkanlah ajaran-ajaran sedemikian. Buang masa. Balik kata buang masa, membazirkan usia, menghilangkan keberkatan ilmu pun. Amal kita pun tak ada. Sebab bincang-bincang takluk tak ada amal. Tambah serabut kepala. Itu realiti dia. Balik pada asal, perbuatan tadi adalah cuba untuk justify meaning-meaning yang konon tersembunyi. Allah Ta'ala memang suruh kita beriman dengan ghaib. Kita beriman Allah Ta'ala sebenarnya ghaib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sehingga orang yang takut Tuhan mereka dengan ghaib. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Engkau wahai Muhammad yang ingatkan pada siapa ikut peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan takutkan Tuhan punya dengan ghaib. Bukan dengan nampak. That is the essence of faith kan? Essence of faith. untuk Allah Ta'ala. Makanya dia tersimpan untuk hari kiamat nanti. Kiamat nanti dengar sangatlah. Betul ke tidak Allah Ta'ala berkata-kata? Betul ke tidak kita dapat lihat? Kita jumpa di waktu. Ya. That's the Adapun reward. kami ahli sunnah, kami beriman Allah Ta'ala berkata-kata. Kami beriman Allah Ta'ala mendengar, melihat seperti mana yang disebut oleh Allah SWT. Allah Ta'ala akan dilihat di hari kiamat. Kami nak jumpa. Kalau awak kata macam tak nak jumpa, tak hantarlah. Kan? Bukan kerja kami. Kami ahli sunnah kan, sentiasa berada di atas fahaman yang letakkan Quran sunnah. Itu gelar pakai nama ahli sunnah. Boleh betul ahli sunnah ikut Quran sunnah. Bukannya ahli bid'ah.
Okay? Wallahu a'lam. Ya kan? Kiki, ada apa nak tambah? Alhamdulillah. Soalan Clear. dah ditanya lah. Alhamdulillah. Brother Iqmal. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat menarik lah pada Ustaz Ali kan. Kita Alhamdulillah. rungkaikan Alhamdulillah. perdebatan tu mungkin orang awam mungkin nak faham the technicality tu mungkin susah, tapi the essence yang kita perlu pegang tu Alhamdulillah Ustaz Ali dah rungkaikan untuk kefahaman masyarakat, So, insyaAllah. kita macam saya lah macam tadi pun jumpa Syekh Husni. Dia kata bagi orang faham dengan mudah. Apa benda yang sepatut dipahami. Pasal benda tu macam kerumitan tadi tu punca dia. Ialah Ustaz Saman Ali baik lah sebenarnya. Sangat berlembut lah. Sangat baik. Sangat baik. Kalau saya saya ketuk lah lama dah. Tapi dia pun baik. Kena kebaikan yang dia cakap tu kan. Syahir cakap dia biar kawan tu lepas. Kalau ikutkan saya ni tak adalah saya tak adalah kelembutan macam dia dalam berbahas. Tapi realiti dia ketika pembentangan tu sebenarnya yang dia nak tunjukkan adalah apa yang difahami dalam akidah tersebut, punca dia adalah kerana mereka tak ikut kaedah salafus soleh. Memang mereka nak ikut Aristotle punya fahaman. Kaedah filosofi. Lalu mereka bila mana ayat Quran tu datang tak kena dengan mereka nak tu yang mereka terpaksa keluarkan dengan Pelbagai konsep dan kaedah konsep-konsep ya. baru. Hanya untuk membolehkan justify apa mereka faham. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Think Allah disebabkan dialog itu juga dan juga penjelasan daripada Ustaz Saman Ali kan, baru kita boleh dumb it down to layman terms. Kalau saya rasa memang satu proses untuk memandaikan umat yang orang untuk tahu. Dan terima kasih ya Ustaz, betul seperti bagaimana Ustaz cakap dan juga Brother Kiki beri sharing tadilah tentang kepada orang-orang yang belum Muslim lagi. Okay. One thing kalau saya boleh tambahlah untuk yang belum Muslim seperti saya dan juga sister Zaujah kepada Brother Kiki. Orang yang paling, tanyalah mualaf mana pun, orang yang paling dekat you want untuk diberi hidayah is your own parents. It's your own parents, no doubt about it, it's your own family relatives lah. Okay, paling dekat. And imagine hidayah itu dah diberi or in the process, hidayah dah diberi tapi you want to explain first seperti bagaimana Syekh selalu ajar kita sebelum mengajar tentang ibadah, anda perlu memberi bimbingan untuk bagaimana untuk mengenal Allah atau dari segi akidah. Imagine if I were to insert, kalau saya kemukakan dengan teori-teori falsafah dan bukan teori-teori yang diajar dalam Islam oleh salafus soleh. Memang pening mak bapak. Dia tak dapat fahaman yang betul dan tak lagilah dia malas nak buat ibadah tu. Dia tak faham kenapa ibadah itu perlu dibuat. Betul. Kan? And dan juga dari segi teori falsafah ni lah kan. Dia sebenarnya benda yang seperti Ustaz cakap, dia memang habis masa, habis kudrat, habis ketenangan. Kenapa? Okay. Ahli falsafah ni, mereka suka dwell atau suka mendalami teori-teori yang abstrak. Okay. Konsep-konsep abstrak yang mungkin tidak mempunyai aplikasi yang langsung dalam kehidupan seharian. Okay. Contohnya perdebatan mengenai sifat kebenaran, keadilan, kadang-kadang terlalu theoretical sampai tak mengambil konteks sosial dan budaya. Kan? Okay. So kadang-kadang dia tak relevan pun dan tak praktikal. Yang kedua, ahli-ahli falsafah ni kadang-kadang saya rasa kan suka guna bahasa-bahasa yang kompleks. Bahasa-bahasa yang sangat kompleks dan teknikal. Okey. Betul. Jargon-jargon ni dia menjadi penghalang bagi orang individu yang tidak terlatih dalam bidang tersebut. Padahal Islam diturunkan untuk semua. Kata bahasa yang tak berpijak di bumi bahasa. Betul kan? Islam sepatutnya turun terus boleh understand kan? Okey, dan seperti bagaimana Ustaz pernah memberitahu bahawa even kalau ambil literal, Allah will hold you accountable, for holding it literal because you don't know anything. But you ambil dia literal, so Allah cannot put that on you. You see, in a way lah. Okay. Dan salah lagi satu ciri falsafah ni, okay, ialah ketidakpastian.
Dia memang tak certain. Dia Kita main kalau. Dia lah kalau ikutkan diorang, Islam pun masih lagi ada pro and con. Kan? Quran pun ada pro and con. Betul. Allah pun ada pro and con. Serius. Ha. If you go into philosophy, itu problem sebenar. Betul. Letakkan semua benda ada pro and con. Dan macam Elmi sebut tadi kan, dia saya tambah sikit pada akhir ayat terakhir surah Yusuf. Yang mana kalau dia kata mereka ajarkan agama macam tu, ini bertentangan dengan ajaran Muhammad SAW. Sebab dia kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, suruh Nabi kata, Qul hadhihi sabili. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah Ta'ala, ala basiratin, dengan kejelasan, dengan terang-terang. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan siapa ikut aku. Maksudnya siapa yang mengikut Muhammad SAW, ajaran Muhammad SAW adalah terang dan jelas. Macam yang tadi yang disebut tentang jalan putih dan terang kan. Yang Nabi kata malam macam siang. Dia tak ada benda kerumitan. Kalau dia kata benda tu rumit tu masuk bukan Islam. Something wrong somewhere. Mesti ada masalah. Dia gitu. Jadi diorang beza, diorang terbalik. Diorang kalau anda kata tak kena dengan akal tu, mesti dalil tu masalah. Kaedah dia, kalau anda kata dalil kata A, nakli kata A, akli kata B. Kalau tak kena tu, maksud dia nakli tu masalah. Dia takkan salahkan akal. Pasal akal bagi mereka lebih tinggi daripada dalil. Astaghfirullah. Itu realiti lah. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki 28 November tu kita akan ada. Kita maklumkan insyaAllah. InsyaAllah. Dan okey, seperti Ustaz beritahu tadi lah, ketidakpastian, okey. Mereka boleh bagi pelbagai pandangan tentang isu-isu, tapi dia takkan sampai ke kesimpulan yang biasa. Dia macam-macam pandangan. Yang kesimpulan bukan yang biasa, kesimpulan yang jelas. Tak ada conclusion. Kan? Okey. Last kali mereka banyak penekanan terhadap perbincangan, which is good. Tapi kadang-kadang perbincangan ni, dia bincang-bincang, dia rumuskan teori dan berhujah, tapi tak ada tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah. Kan? Dan dia juga kadang-kadang mempunyai bias budaya, okey, yang berpengaruh kepada barat sikit, kan, untuk mengambil cara mereka untuk faham, okey, yang seperti Ustaz cakap, untuk meletakkan akal dulu daripada nas. Okey. Dan last kali, in terms of etika, okey, dia ada satu teori utilitarianism, okey, di mana anda boleh sacrifice sikit untuk menyelamatkan yang banyak. Dia macam kisah Robin Hood. Adakah betul kalau anda mencuri daripada yang Kaya jahat, seorang. yang kaya, yang jahat, tapi perbuatan anda tu mencuri. So dia still terpinga-pinga. Tak boleh nak menjawab sebab dia ada contradict dalam nilai moral. Kan? So kesimpulannya kan, Islam ni diturunkan sebagai guidance. Okey? Anda jangan soalkan guidance. anda pergi soalkan guidance. Jangan soalkan solusi. Anda soalkan solusi kan? Seperti contoh ni lah Ustaz selalu guna, okey? Telefon ni biasanya datang dengan buku panduan. Dan kereta juga. Anda takkan tanya kenapa button on dekat sini dalam mengikut tu. You know, anda takkan tanya benda macam tu. Just ikut sahaja cara penggunaannya. Kan? Alhamdulillah. So I think that is the kesimpulan yang kita boleh rumuskan lah untuk podcast kali ni. Alhamdulillah. Satu tajuk kan? Satu tajuk je. Satu tajuk je. Hari ni satu tajuk je. Kan? Lagi jadi Hindustan lagi. Dah jadi cerita tamil lah 3 jam. Betul. Alhamdulillah. Jadi begitulah kesimpulan kita pada episod kali ini. InsyaAllah kami berharap dan berterima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum, kepada Kiki dan juga tetamu kita, okey, untuk episod kali ini, special guest, okey, untuk memberi ilmu dan pandangan, dan juga semoga kita boleh mengambil iktibaran ilmu, okey, dan manfaat daripada ilmu-ilmu inilah. Okey, dan apa-apa kita nak update? Nak update pasal AKYC kot? AKYC kita kali ini akan diadakan di Ipoh. Okey, dia akan bermula daripada 22 hingga ke 27. Dia mengambil masa seminggu lah
6 hari lah, 6 hari 6 hari. seminggu. Dia akan start 21 malam di mana kita akan berkumpul dan bertolak ke Ipoh lah, insya-Allah. Okay, registration masih buka lagi di alkhadim.com/akyc, alkhadim.com/akyc. Insya-Allah kita dah 40% penuh. Okay, jadi jangan tunggu lagi. Okay, dan PMS pada bulan November ialah 3 hari bulan November, iaitu minggu depan. Minggu depan. Minggu ni. Minggu ini Ahad. Minggu ini Ahad. Tapi maybe time ni dah disiarkan dah. Dah jalan dah. Habis dah. Jadi kena bersiap sedialah untuk slot yang akan datang. Betul. Dah benar. And slot yang akan datang akan only insya-Allah kalau boleh di awal Disember, kalau tak memang tahun depan lah. Kan insya-Allah tahun depan. Dan begitulah juga sum up, okay. Tahunan kita laju. Allahu Akbar, laju. Masa berlalu dengan pantas. Ya. Ustaz, time hari tu saya tengah dengar, maybe ni boleh closing lah kan. Saya dengar pasal saya tanyalah juga Ustaz Zaki, kenapa masa ni rasa macam laju, macam tak buat apa dah habis. So dia beritahu, Ustaz Zaki dia beritahu saya, masa kepada semua orang sama saja. Tapi ada tak masa anda ada barakah tak, diberi barakah? Maybe Ustaz boleh bagi ulas sikit please pasal barakah dan masa ni. Actually barakah dan masa ni kalau kita lihat macam mana bila kita lihat kepada para ulama yang macam Imam Nawawi rahimahullah, Bukhari, dia kan ialah yang umur mereka tak panjang tapi tulisan mereka tu macam hidup lagi. bukan hidup, banyak sangat. Banyak. Seolah macam masa dia jadi penuh. Ya. Jadi penuh dengan tulisan sebagainya. Sampai orang kata, kalau anda kata macam Imam Nawawi tu, orang anggap macam dia menulis, dia pasal dia mati umur 40 lebih. 45 ke 40. 44. Jadi dia dalam kiraan tu, katakan dia menulis dalam umur 20 tahun kan. Dalam 20 tahun tu kalau kau kita bagikan dia punya tulisan tu, boleh katakan tiap-tiap hari dia mengarang mungkin dalam lebih daripada berapa helai muka surat. Itu yang maksud berkat tadi. Maksud dia pengisian waktu kita tadi berlaku dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berguna. Masalah masa tu akan berjalan, betul. Dan memang antara tanda kiamat sebenarnya, kita min asyratis saah adalah yatadarakuz zaman. Zaman menjadi singkat. Kesingkatan tadi para ulama bahaskan. Ada kerana cara hidup, ada kata kerana apa? Kerana lah kesibukan kita. Ada kata memang kerana pusing yang bumi itu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya memang berkat lah kita minta kepada Allah SWT. Sebab biar umur kita panjang ke pendek, kalau keberkatan tu ada, dia akan bermanfaat. Walau pendek pun macam itulah Imam An-Nawawi. Umur dia pendek tapi tulisan ataupun karangan yang ditulis tadi sampai sekarang memenuhi bumi. Dan karya dia pun alhamdulillah kita boleh kata barakah tu ada, masih dibaca dan dibincang. Orang baca, orang pelajari banyak. Soalnya dia tu hidup lagi. Contohlah keberkatan. Tempoh tu masa sama. Tapi lah sekali dengan Nabi sebut tentang tanda kiamat tu, ada dua tiga arah kita patut faham lah. Boleh faham dengan cara tadi macam memang Allah Ta'ala jadikan masa tu singkat kan, kita duduk dia makin cepat. Dan sebenarnya kalau nak tahu masa ni jadi lambat, bila kita tak pakai jam. Atau tunggu orang. Betul. Kan? Betul. Macam, Bila nak sampai? Nak tengok pukul berapa pun tak tahu. Betul. Bila kita hilang dari tu, kita akan rasa masa sangat panjang. Sebenarnya kadang-kadang itulah ada situasi dan sebagainya boleh menjadikan perasaan kita macam tu. Tapi yang pentingnya lah ada pengisian lah, apa kita isi. Betul. Waktu kita yang panjang atau pendek tadi, apa kita buat. Itu yang penting yang kita patut tumpukan. Kalau umur panjang tapi bazir macam tu pun tak ada Rugi apa lah. juga kan. Betul. Patutlah duduk kelas lalu rasa lama, banyak barakah kan. Macam bila dah habis kelas. Dia cakap. Padahal sejam setengah. Ya, alhamdulillah tak. Cuma nak bagi tahu sebab apa yang saya alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas sharing Ustaz tadi, ilmu Ustaz tadi. Sebab saya nak cakap ni tentang podcast kita, kadang-kadang boleh lah rasa macam filem Hindustan ke apa, tapi banyak barakah tu dengar kat belakang kan. Ya, alhamdulillah. Dan juga datanglah ke kelas, duduk di kelas where the longer the time, the more the angels insya-Allah will give blessing. Kan Doakan. Alhamdulillah. Jadi saya nak ambil satu peluang jugalah. Mungkin saya nak pujilah usaha pihak KUIPS
yang buat banyak debat-debat ilmiah macam ni. Bagi saya ini adalah budaya yang sihat dalam masyarakat kita. Sebelum ni kita masyarakat asyik yang duk belah ni duk berperang mengata sama sendiri kat social media. Bila kita ada debat macam ni, kita persembahkan dua-dua pihak. Kau bercakaplah, bentangkanlah idea dia dan kita boleh nilai sendiri. Betul. Bagi saya benda ni patut lebih dikembangkan dan alhamdulillah syabas lah bagi pihak Kuwait untuk buat benda macam ni. Alhamdulillah. Saya baca Ustaz Samali pun disanggup untuk pergi kepada arah apa? Arah fahaman. Actually betul. Bila kata fahaman Asy'ariyah tu punya, dia pergi ikut laluan situ. Dia kata play along lah. Kalau duduk dengan saya takkan pergi ke sana. Macam saya kata kan, macam saya ulas hari ni, saya takkan pergi ke arah tu. Pasal bagi saya soalan, benda tu takkan pergi ke sana pun tak ada ni. Tapi kerana dia hormati, dia hormat pada pihak-pihak yang satu lagi, dia pergi ikut step by step dalam ilmu yang orang tu faham. Walaupun kalau saya kata macam benda ni buang masa. saya akan buang masa tu. Saya akan pangkah terus. Tapi inilah kita kata penghormatan yang diberikan. Masya-Allah, kita kata semua ada berkatilah pada Ustaz Sama Ali dan kawan-kawan dia. Yang terlibat lah insya-Allah. Betul. Alhamdulillah. Okey, begitulah kesudahan episod kita. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah ya Ustaz. Wassallallahu ala Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk sign up AKYC. Like, share dan subscribe. Alah, kau Imam betul tadi saya nak cakap derma. Last kali cakap derma. Boleh juga. Promo.